Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar rakyat Malaysia? Saya harapkan anda akan baik-baik saja. Dan hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia, edisi Selasa, 24 Oktober 2023, anda bersama saya Irfan Syahwina Sudan juga. Ya, dan juga saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Barangkali anda akan tertanya kenapa kita pakai maflar ini. Kerana hari ini sebenarnya kita bersolidariti ialah bersempena dengan mereka yang berada di Gaza yang sekarang ini kita semua sedia maklum sedang berlakunya konflik ataupun krisis kemanusiaan Israel-Palestin. Jadi kita memakai ini sebagai tanda solidariti juga berkesinambungan sehingga malam nanti, Irfan. Ya, pada malam nanti akan ada perhimpunan Malaysia bersama Palestin dan Perdana Menteri kita mengajak beramai-ramai untuk memenuhi Stadium Aziz Arena pada malam ini yang akan bermula pada pukul 7.30 hingga 10.30 malam. Dan antara perkongsian pada malam ini juga akan terdapat amanat daripada Perdana Menteri kita sendiri yang akan memberikan mungkin perincian berkaitan dengan apa yang kita lakukan untuk membantu kawan-kawan kita, saudara mara kita di Gaza nanti. Dan ini kita bawakan satu perhimpunan di mana saya mengharapkan lebih ramai rakyat Malaysia boleh bersama-sama untuk kita bersolidariti di sana dan memakailah kalau boleh pakai macam kita di sini. Anda digalakkan untuk memakai pakaian baju putih. Jadi siapa yang belum ke pejabat lagi dalam perjalanan mungkin sempat lagi untuk tukar baju warna putih. Kalau nak pergi selepas tamat waktu di bekerja ataupun tamat waktu anda berada di pejabat, boleh terus saja ke Axiata Arena dengan pakaian warna putih. Dan kalau ada maflar seperti ini, pakailah ya untuk menunjukkan sebagai tanda solidariti kita yang akan disambut nanti di Axiata Arena. Baik. Okey, lagi berkesinambungan sebenarnya berkenaan dengan Gaza Palestin ini, kita nak kongsi pada anda apakah perkembangan berita yang terkini di sana, di mana EU akan meneruskan perbincangan untuk melaksanakan gencatan senjata dan juga bantuan kemanusiaan. Ya, negara-negara Kesatuan Eropah EU terus membincangkan cadangan sebenarnya bagi gencatan senjata dan operasi kemanusiaan susulan konflik antara Israel dan Hamas. Dan namun terdapat pencagahan pendapat berkaitan dengan kaedah bantuan yang perlu disalurkan kepada penduduk Palestin di Gaza, dan itu kata Menteri Luar Sweden Tobias Billström semalam. Dan perbincangan sedang dijalankan, Syuhaida. Tapi persoalannya sekarang ini sebenarnya bukan mengenai gencatan senjata, tetapi tentang bagaimana untuk membawa bantuan ke hadapan, dan itu boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Itu yang kita akan sama-sama saksikan, bagaimanakah bantuan dapat disalurkan terus kepada rakyat yang memerlukan di Palestin. Ya, kerana beberapa hari lepas pintu di sempadan Rafah, ini merupakan pintu sempadan antara Gaza dan juga Mesir, Egypt, dibuka untuk seketika waktu dan berjaya untuk melepaskan hanya 20 lori untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan juga bantuan perubatan, di mana lazimnya sehari sepatutnya jika tidak ada penutupan sempadan ini sebanyak 100 buah lori boleh dimasukkan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Jadi hanya dilepaskan 20 saja, semestinya tidak mencukupi jumlah ini, dan pihak Israel menyatakan bahawa mereka mahukan bukti bahawa bantuan-bantuan ini sampai ke rakyat berada di Gaza, bukan tentera Hamas. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita semua melaksanakan solidariti ini, kerana mereka yang terjejas itu adalah kanak-kanak, wanita, warga tua, ibu mengandung. Jadi itu sebenarnya mereka ni jatuh dalam golongan yang tidak bersalah, termasuk ataupun menjadi mangsa konflik antara Israel dan juga Palestin ini. Betul. Dan satu lagi perincian kita bawakan kepada anda berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di Gaza sebenarnya. Pemotongan bekalan elektrik di Gaza, 120 bayi pramatang terancam di sana. Nyawa sekurang-kurangnya 120 bayi pramatang yang berada dalam inkubator di Hospital Gaza yang dilanda peperangan bakal terancam sekiranya bekalan tenaga elektrik dipotong, dan lebih daripada 1,750 kanak-kanak telah terbunuh dalam serangan Israel ke atas sempadan Gaza sebagai balasan terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober, dan hari ini merupakan hari yang ke-17 menurut Kementerian Kesihatan wilayah Palestin. Dan hospital sebenarnya menghadapi masalah, Syuhaida, yang serius, terutama kekurangan ubat, bahan api dan air, bukan sahaja untuk ribuan yang cedera dalam peperangan lebih 2 minggu itu, tetapi juga untuk pesakit biasa. Dan kekurangan tenaga ini adalah salah satu kebimbangan utama bagi 7 wad pakar di seluruh Gaza yang merawat bayi pramatang untuk bantuan pernafasan dan memberikan sokongan penting apabila organ mereka belum berkembang sepenuhnya. Okey, baik. Pihak Israel juga mengancam untuk membedil satu lagi hospital. Beberapa hari lepas, Hospital Al-Hilal dibedil menyebabkan seramai 500 kematian dan juga 500 yang lain turut tercedera. Kita mendoakan agar
segala konflik ini dapat diselesaikan ataupun kejahatan senjata dapat dicapai secepat yang mungkin. Baik. Tapi sebelum tu Irfan, kita nak kongsi sekejap berkenaan dengan sukan para ASEAN. Betul. Ia sudah berlangsung sekarang ini di Hangzhou. Sebenarnya semalam kita berjaya merangkul emas. Emas yang pertama buat Malaysia. Tak nak kita ucapkan. Melalui Muhammad Nur Syaiful yang telah memenangi acara 100 meter breaststroke untuk acara renang. Dan kita juga mendoakan agar selepas ini lagi ramai yang berjaya untuk membanggakan negara mendapatkan peringkat untuk sukan para ASEAN ini. Okey, anda boleh ke Instagram MSM Malaysia untuk mendapatkan perkembangan terkini, pingat-pingat yang kita berjaya kutip dan juga apa lagi antara sukan yang akan dipertandingkan pada hari ini. Kita nak buat seketika, Irfan. Betul. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Tular di akaun media sosial, seorang pempengaruh yang rapat dengan pembangkang cuba mengaitkan isteri Perdana Menteri dengan Israel. Menerusi hantaran terbabit, pelaku memaparkan akaun Instagram Benyamin Netanyahu. Dia kemudian memaparkan gambar Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang kebetulan ada dimuat naik dalam akaun berkenaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati gambar isteri Perdana Menteri itu dirakam dalam sebuah majlis sempena Perhimpunan Agung PBB bulan lalu. Majlis berkenaan turut dilapor media. Dalam lawatan sempena sesi debat umum UNGA ke-78, isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut diraikan di majlis merasingan. Beliau bersama isteri-isteri pemimpin negara lain dirai wanita pertama Amerika Syarikat Dr. Jill Biden. Laporan polis berkaitan isu terbabit dibuat di IPD Ceras petang tadi. Satu lagi hantaran berbau fitnah dikesan pasukan Biar Betul. Menerusi hantaran di TikTok, si kaki fitnah mendakwa Menteri Belia dan Sukan seorang yang pro-Israel. Hantaran itu turut menuduh parti dianggotai menteri itu mendapat dana daripada negara Arab terbabit. Ia diberi sebagai balasan kepada usaha rasionalisasi hubungan Malaysia-Israel. Perkara itu dinafikan Hannah Yeoh dan memaklumkan ia fitnah lama yang diulang kembali. Laporan polis telah dibuat beliau pada 2017. Henti rantaian penyebaran fitnah. Semak maklumat yang anda terima. Jika ada terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan Syuhaida. Tadi kita saksikan satu segmen berkaitan dengan Biar Betul. Ya, betul. Untuk kita menangkal mana-mana ialah berita-berita di media sosial yang berbau fitnah, yang tidak betul, yang tidak sahih. Jadi anda boleh ikuti kami dalam segmen Biar Betul ini setiap pagi kita bawakan di Selamat Pagi Malaysia. Okey, seterusnya kita akan ke seleksi pagi dan pada pagi ini kita akan bersama rakan kualiti kita di KLFM bersama rakan DJ kita, DJ Zima dan DJ Aiman. Silakan. Ya, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan KLFM, Rentak Interaktif Kota KLFM 50 tahun bersama dengan Aiman dan juga Zima. Pada pagi ini kita nak ucapkan terima kasih kepada Irfan Syami dan juga Syuhaida dari studio Selamat Pagi Malaysia. Okey, Zima. Ya. Kita ada banyak kita nak kongsikan aktiviti dalam di KLFM dalam 2 minggu ni kan. Ya, betul. Kita nak mulakan yang mana dulu ni, Zima? Okey, jadi rangkuman aktiviti KLFM yang kita nak wawarkan pada seleksi pagi pada hari ini. Yang pertama mengenai rakaman rancangan Al-Zikr Khas yang telah pun diadakan di Masjid Talhah bin Ubaidillah Bukit Jalil Kuala Lumpur pada hari Khamis jam 9 malam pada Khamis yang lalu lah. Dan kali ni tazkirah ni diberi tajuk fitnah tau. Betul. Ingat balasannya bersama dengan Ustaz Salman Masluri. Memang sangat-sangat sesuai lah dengan keadaan kita sekarang ni. Fitnah ni ada dekat sana sini, terutamanya dekat media-media sosial. Jadi mana yang betul, mana yang salah kan, kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Jadi dengarkan siaran rakaman ini pada hari Jumaat nanti 24 Oktober 2020
2023 bermula pukul 6.30 pagi di KLFM. Okey, dan seterusnya mengenai program kerjasama antara UPM dan juga KLFM yang diteruskan menerusi Malam Tunas Budaya UPM, dan juga ia telah pun diadakan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ataupun ringkasannya PKKSSAAS UPM. Okey, pada 21 Oktober hari Sabtu jam 9 malam. Ya, dan difahamkan juga ini merupakan acara kemuncak bagi minggu orientasi untuk pelajar baru dekat UPM Serdang ni. Di samping melihat persembahan mahasiswa-mahasiswi UPM yang mewakili kolej kediaman masing-masing, program turut diserikan dengan persembahan artis BBNU. Antaranya yang kami bawa daripada KLFM ni, Lia Aziz ada, Fia Julia, Rizwan dan juga Zaki Yamani. Okey, dan juga kru KLFM tentunya bersama dengan anda. Kita ada penerbitnya DJ Papare, kita ada Aiman ada juga. Ya. Kita ada DJ Azwan, kita ada Ashila Ashura, Epi Syafiq, lagi ada DJ N, Wan Maria, Charles Didi dan juga Joe. Okey, dan juga yang bestnya pengurus KLFM Puan Noliza Nordin dan juga penolong pengurus Encik Syah Huzaili pun ada juga. Ya, betul tu. Dan bakat mereka sungguh besar sebenarnya adik-adik kita ni. Anda yang terlepas untuk menyaksikan kemeriahan tersebut boleh tengok dekat laman media sosial kami di TikTok KLFM Official tau. Banyak video menarik. Okay? Akhir sekali Sabtu lalu Ini Carta KL menampilkan kumpulan indie yang dah lama menyepikan diri, iaitu Joanna & Co, yang dalam rangka promosi lagu terbarunya Nostradansa. Ya, memang heboh sangat, terutamanya dalam game Artis versus DJ, dan juga anda boleh saksikan menerusi podcast KLFM di RTM Klik, dan minggu ini insyaAllah kita bersama dengan Radio OAG. Alright, itu saja untuk hari ini yang boleh kami kongsikan. Jangan lupa sekiranya anda berada di Lembah Kelang, dengarkan KLFM menerusi frekuensi kami 97.2, dan bagi yang berada di luar Kuala Lumpur boleh ikuti kami di RTM Klik. Ya, kembali bersama dengan Selamat Pagi Malaysia, Syuhada Arifin, silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai seleksi pagi daripada KLFM. Sekarang ni semua dah moden kan, zaman sudah semakin maju. Radio tu kita dah boleh tonton, boleh dengar di telefon pintar, dan satu bentuk teknologi ini juga diguna pakai bukan sahaja untuk di media, malah di jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi juga turut diguna pakai. Jadi hari ini untuk kita cakap dengan lebih lanjut penggunaan teknologi moden, terutamanya bagi pemodenan pentadbiran tanah. Kita akan bercakap berkenaan dengan e-Tanah Selangor. Hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu di studio. Saya perkenalkan Yang Mulia Tengku Rohana Tengku Nawawi, Pengarah Bahagian Pengurusan ICT Pentadbiran Tanah JKPTG. Juga kita bawakan Dr. Yusri Zakaria, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah satu sistem yang pastinya akan membantu orang ramai untuk memudahkan lagi urusan bersama dengan pejabat tanah dan galian. Kalau Puan Rohana boleh kongsikan terlebih dahulu mukadimah berkenaan dengan sistem e-Tanah ini. Okey, terima kasih ya. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sistem e-Tanah yang kita perkatakan pada pagi ini, sistem ini adalah sistem yang dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NRECC, dan agensi pelaksananya adalah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan ataupun dikenali sebagai JKPTG ya. Jadi sistem ini kita bangunkan bertujuan untuk memodernkan pentadbiran tanah di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Kita laksanakan projek ini adalah untuk negeri di Semenanjung Malaysia, dan untuk pengenalan apa itu e-Tanah adalah e-Tanah ini adalah kita nak memodernkan dan mendigitalkan urusan-urusan di pentadbiran tanah ya Syu. Sebab sekarang ini semuanya dah ke arah pendigitalan. Jadi kita di pentadbiran tanah ini juga kita nak ketinggalan seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Dan bercakap berkenaan dengan e-Tanah ini, sistem ini kita telah pun laksanakan ataupun bangunkan di Pulau Pinang sebelum ini ya, pada tahun 2005, dan kemudian kita laksanakan di Melaka pada tahun 2014. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita melihat terdapat keperluan untuk ada value added lah kepada sistem ini, dan kita tambah baik lagi dari sudut sistemnya, teknologinya, dan juga dari sudut pelaksanaannya. Dan dengan itu kita laksanakan sistem e-Tanah ini secara kerjasama awam dan swasta.
Itu adalah apa yang kita akan laksanakan di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia inilah. Yang mana kita dah mulakan laksanakan di Pejabat Pengarah Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 2017. Kemudian kita kembangkan lagi sistem ini ke negeri Perak dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Labuan pada tahun 2021. Tahun inilah alhamdulillah kita dah siap bangunkan sistem e-tanah dan kita insya-Allah ujung bulan ini kita akan laksanakan di negeri Selangor pula. Okey, baik. Saya kira ini akan memberikan manfaat untuk mana-mana individu yang ingin menyiapkan ataupun orang kata pergi ke Pejabat Tanah dan Galian untuk pelbagai urusan tanah dan sebagainya. Dr. Yusri, kalau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya sistem e-tanah ini boleh membantu mempercepatkan urusan pengurusan tanah terutamanya di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor. Baik, Syu. Untuk di Negeri Selangor, sebenarnya bermula dengan perjanjian 3 pihak lah, iaitu antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan juga syarikat yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek tanah di Negeri Selangor inilah. Jadi untuk pelaksanaan tanah Negeri Selangor ini bermula daripada perjanjian itu pada 2 Disember 2021. Kemudian dibangunkan sistem ini oleh syarikat yang dilantik selama hampir 2 tahun lah. Dan kini sistem tersebut hampir siap dan akan di go live dijadualkan pada 26 hari bulan Oktober inilah. Jadi sistem ini sebenarnya satu sistem yang menyuruh lah untuk pentadbiran tanah bagi negeri Selangor. Yang mana sistem ini dia adalah selaras dengan gagasan ataupun semangat yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk menjadikan negeri Selangor ini sebuah negeri smart state ataupun negeri pintar. Dan ini juga adalah sebenarnya selaras dengan dasar ataupun revolusi industri 4.0 yang telah dibawa oleh Kerajaan Persekutuan, di mana IR 4.0 ini adalah tujuannya untuk menjadi mobilisasi kepada perkhidmatan kerajaan ke arah digital ataupun elektronik sepenuhnya. Jadi melalui sistem tanah ini akan dilaksanakan dengan secara digital, di mana tidak ada lagi file-file fizikal di dalam pejabat, dan juga dia sebenarnya memudahkan orang awam untuk berurusan di pentadbiran tanah seluruh negeri Selangor melalui secara online yang diwujudkan, iaitu kita ada satu portal awam untuk orang ramai sama ada pemilik tanah ataupun pemaju-pemaju untuk menjalankan urusan di pejabat tanah lah, tanpa perlu datang ke kaunter fizikal di Pejabat Tanah Galian ataupun di pejabat tanah daerah. Itu adalah perkara yang kebaikan yang akan datang kepada negeri Selangor untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada rakyat yang melalui sistem tanah yang akan dilaksanakan dalam minggu inilah. Puan, siapakah yang terlibat untuk membangunkan sistem e-tanah ini? Projek ini sebagaimana yang Dr. Yusri maklumkan tadi, kita laksanakan dengan kerjasama awam swasta. Jadi sudah tentu ada pihak ketiga lah yang terlibat dengan pelaksanaan projek ini, iaitu syarikat yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan, syarikat Puncak Tegap Sdn Bhd. Jadi projek ini kita laksanakan dalam bentuk konsesi selama 14 tahun lebih kurang, 14 tahun di sesebuah negeri. Tujuan kita laksanakan projek ini dalam bentuk konsesi ini adalah supaya sistem ini dia tidak mati apabila pembangunan itu bermula digunakan. Maksudnya dalam tempoh itu tu sudah tentu ada teknologi yang berubah, sudah tentu ada aspek-aspek perundangan ataupun penambahbaikan dari sudut cara kerja. Dan apabila kita melaksanakan dengan kaedah ini, tindakan pengemaskinan sistem itu boleh dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan daripada kerajaan negeri. Itulah macam mana kita melaksanakan bisnes modal untuk projek e-tanah versi baru inilah kita panggil. Dr. Yusri, apakah bentuk servis yang ditawarkan melalui sistem e-tanah ini? Okey, baik. Untuk melalui sistem tanah yang akan dibangunkan di negeri Selangor ini, ada 4 sistem ataupun 4 penambahbaikan yang kita akan buat untuk pentadbiran tanah negeri Selangor melalui tanah ni lah. Yang pertama adalah carian online ataupun carian secara elektronik, yang mana sebelum ni carian ni kita pengguna-pengguna ataupun orang kena datang ke kaunter kita untuk mendapatkan carian persendirian untuk mengetahui
tanah-tanah yang dimiliki lah. Jadi melalui cara online ini pengguna hanya perlu mendaftar di portal awam di Jabatan Negara Selangor dan kemudian boleh buat cairan persendirian secara online dan keluarkan maklumat daripada online sahaja. Ini memang senang ni. Ya, betul. Memang senang. Itulah satu perkara yang paling yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh orang ramai untuk membuat cairan persendirian inilah secara elektronik. Yang keduanya adalah untuk permohonan secara online. Permohonan secara online bermaksud permohonan masa ini kita permohonan menggunakan borang fizikal yang dihantar ke kaunter kita di Pejabat Tanah dan juga di Pejabat Tanah Galian Selangor. Tapi melalui permohonan online ini, pemohon boleh mengisi borang terlebih dahulu secara online dan kemudian menghantar dokumen secara fizikal. Ini adalah peringkat awal yang kita akan laksanakan di Selangor ini. Untuk mana kita masih memerlukan lagi dokumen fizikal. Walaupun permohonan boleh dibuat secara online terlebih dahulu, mengisi borang dan juga menghantar ke portal awam kita lah. Yang ketiga adalah semakan dari segi status permohonan yang dibuat. Sama ada permohonan urus niaga atau bukan urus niaga ataupun permohonan pembangunan ataupun contoh macam tukar syarat, pecah sepadan dan sebagainya lah. Jadi permohonan tersebut boleh diisi melalui portal awam di PTG, portal awam di tanah untuk nak semak status semasa kedudukan permohonan tersebut. Dan yang keempat adalah untuk semakan dan juga bayaran cukai tanah dan cukai petak. Itu juga satu kemudahan yang kita sediakan untuk membolehkan orang ramai untuk membuat bayaran secara online tanpa perlu datang ke kaunter kita di pejabat-jabatan dan juga Jabatan Galian lah. Itulah perkara yang penambahbaikan kita akan buat sebab untuk pada masa kini kita tidak lagi mencetak bil cukai tanah. Kita tidak edarkan pada bil cukai tanah cukai petak ini kepada pemilik tanah atau pemilik petak. Kita minta semua supaya pemilik tanah dan juga pemilik petak ini dapat membayar secara online dan mendaftar dengan kita lah untuk membuat apa-apa urusan dengan Pejabat Tanah Galian juga Pejabat Tanah di seluruh negeri Selangor. Macam mana nak mendaftarnya tu? Okey, mendaftar tu boleh masuk ke portal awam di itanah.selangor.gov.my dan boleh mengisi bukti-bukti peribadi lah. Yang kita perlukan adalah alamat email dan juga nombor telefon, talian telefon lah. Sebab nanti kita akan dengan adanya email dan juga nombor telefon senang kita nak hantar notis ataupun makluman kepada pengguna-pengguna ataupun kepada pemilik tanah yang berdaftar supaya apa-apa juga pengumuman yang dibuat oleh Pentadbiran Tanah Negeri Selangor dapat disampaikan kepada semua pemilik tanah di seluruh negeri Selangor. Okey. Saya secara pribadi sebenarnya sudah melalui pengalaman menggunakan sistem e-tanah ini, baik cukai petak dan juga carian maklumat dan sebagainya di dalam portal. Itu memang memudahkan. Jadi kita tak perlu beri alasan nak kena ambil cuti, nak kena pergi ke Pejabat Tanah dan Galian untuk semata-mata mendapatkan info tentang barangkali tanah yang kita tak tahu di mana lokasinya, maklumat berkenaan dengan tanah tersebut dan sebagainya. Jadi ini adalah satu pembaharuan sistem yang sangat baik untuk anda semua. Jadi jangan lupa untuk mendaftar di portal e-tanah yang kita kongsikan seketika tadi. Kalau Puan Rohana boleh kongsikan selepas ini apakah lagi penambahbaikan dalam sistem-sistem yang akan datang yang kita boleh orang kata perbaharui, menyempurnakan lagi perkhidmatan yang diberikan. Okey. In future apa yang kita akan tambah baik dalam sistem e-tanah ini. Untuk makluman, pada masa ini sistem e-tanah ini kita bangunkan berdasarkan jadual ke-16 Kanun Tanah Negara. Di segi teknikal urusan dalam e-tanah ini adalah urusan perundangan yang kita memang berasaskan kepada Kanun Tanah Negara ataupun Kaedah Tanah Negeri, especially negeri Selangor lah untuk e-tanah Selangor. Dan walau bagaimanapun pada masa kini masih ada lagi kekangan kekangan dari sudut ada beberapa urusan yang mana pengguna masih lagi perlu isi borang dan hantar ke Pejabat Tanah. Itu adalah keperluan dari sudut perundangan. Kita tak boleh nak online kan urusan tersebut. Walau bagaimanapun dalam masa setahun 2 tahun lagi insya-Allah kita akan tambah baik dari sudut itu. Kita akan ada pindaan dari sudut perundangan untuk membolehkan mana-mana urusan yang belum lagi boleh dilaksanakan secara online sepenuhnya untuk kita laksanakan secara online. Dan saya rasa ini jugalah yang ditunggu-tunggu oleh orang awam,
oleh komuniti bisnes, pemaju-pemaju perumahan ataupun pihak peguam, yang mana apabila kita melaksanakan kaedah ini, dia sangat-sangat memudahkan orang awam untuk berurusan dengan pejabat tanah, yang mana mereka tidak perlu lagi lah mengisi borang, menghantar permohonan online dan sebagainya kan. Itu kita tengok macam banyaklah yang memudahkan mereka. Boleh buat sewa makan pada bila-bila masa sahaja. Tidak perlu lagi beratur cari parking ke pejabat tanah kan. Itu adalah salah satu elemen yang sangat-sangat orang awam tak berapa gemar dah sebenarnya pergi ke pejabat tanah. Betul. Saya setuju. Memang sangat mudah sebenarnya bila wujudnya sistem e-tanah ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Rohana dan juga Dr. Yusuf bersama kita hari ini untuk berkongsi kepada anda semua bagaimana anda boleh memanfaatkan sistem e-tanah Selangor ini. Terima kasih sekali lagi Puan Rohana, Dr. Yusuf bersama kita hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini. Seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi Perlis bersama dengan Wan Nur Azli Wan Cik yang akan berkongsi berkenaan program komuniti Kampung Titi Tok Bandar. Silakan. Baik, terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pelaksanaan pelbagai program bersama komuniti setempat ke satu usaha bagi mengukuhkan perpaduan kerjasama hormat menghormati antara satu sama lain. Ini termasuklah program yang dilaksanakan di Kampung Titi Tok Bandar ini. Baik, bagi berkongsi mengenai program yang dilaksanakan oleh Persatuan Penduduk Kampung Titi Tok Bandar, bersama saya itu Cikgu Muhammad bin Daru Habib. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Cikgu boleh terangkan mengenai program bersama penduduk di Kampung Titi Tok Bandar ini. Okey, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PRTM. Program ni melibatkan komuniti kampung setempat di mana kita diberi geran oleh pertubuhan untuk melaksanakan setiap program. Jadi kami bagi pihak Persatuan Kampung Titi Tok Bandar mengambil inisiatif mengadakan program bersama Bomba dan Penyelamat Negeri Perlis, Kementerian Kesihatan, dan kita dibantu juga oleh Persatuan Motor Lasak Perlis. Jadi kita benda ni tak amat penting sebab untuk memberi pengetahuan kepada komuniti tentang bahayanya kebakaran, denggi, sebab benda ni akan melibatkan orang kampung. Jadi saya dan AJK semua mengambil inisiatif melaksanakan. Kami cuma melaksanakan tugas ataupun peruntukan yang diberi, dan alhamdulillah benda ini berjalan dengan lancar dan sambutan amat-amat menggalakkanlah bagi persatuan kami. Okay, sekarang ini pelbagai program dilaksanakan di Kampung Titi Tok Bandar. Bagaimana pelibatan masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan sebelum ini? Untuk pelibatan penduduk kampung, jadi memang menggalakkan. Banyak program yang kami laksanakan seperti sukanika, gotong royong. Permintaan daripada penduduk kampung tu untuk melaksanakan lagi program-program di masa depan makin menggalakkan. Jadi insya-Allah kita bagi pihak persatuan akan cuba mencari peruntukan daripada kerajaan untuk kita laksanakan program-program, dan kita pun bercadang mungkin insya-Allah kita akan adakan beberapa program sampai hujung tahun ni. Okay, Cikgu. Baik, bagi mengakhiri cerita pagi dari Perlis ini, mungkin harapan Cikgu sendirilah tentang pelaksanaan program selepas ini. Mungkin di tahun baru ini mungkin lebih banyak program yang akan dilaksanakan di Kampung Titi Tok Bandar. InsyaAllah harapan saya moga peruntukan lah, yang penting peruntukan lah. Peruntukan di pihak kerajaan di mana dapat membantu persatuan untuk menggerakkan dengan lebih aktif lagi. Sebab kita memenangkan kalau nak cari peruntukan sendiri memang tak termampu. Jadi kita berharap pihak kerajaan, pihak yang berwajib lah membantu, dan kita akan join bersama-sama dengan berbagai agensi untuk melaksanakan berbagai program di kampung ini, insya-Allah. Baik, terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada pihak ATM. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai program bersama Persatuan Penduduk Kampung Titi Tok Bandar ini. Semoga program yang dilaksanakan ini terus mendapat sokongan masyarakat setempat. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama rakan menyampai di Angkasa Puri. Terima kasih rakan pelapor Wan Nur Azli Wan Cik untuk cerita pagi Perlis di sana. Dan seterusnya kita akan membicarakan tentang 1 bulan kita bawakan tentang kesedaran
tentang kesihatan mental iaitu bulan Oktober ini, dan pastinya kita akan bawakan tentang apakah inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Selangor sendiri untuk membantu mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental. Dan untuk itu kita bawakan tetamu kita hari ini yang berhormat Puan Jamalah Jamaluddin, Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat Sihat. Alhamdulillah. Okey. Dan kita tahu sebenarnya sekarang ini ramai yang di luar sana mampu berbicara untuk kesihatan mental ini, sebab sekarang ini kita dah bawarkan di media sosial dan sebagainya, mereka semakin tahu tentang adanya isu kesihatan mental. Dan pada pagi ini kita nak membicarakan tentang satu rekod di mana 2019 Kementerian Kesihatan Malaysia telah merekodkan sebanyak 2.3% orang dewasa dan 9.5% kanak-kanak berusia 10 hingga 15 tahun ini mengalami isu kesihatan mental. Dan mungkin boleh kongsikan bagaimana antara benda-benda yang boleh mencetuskan isu-isu seperti ini sebenarnya. Sekiranya kita melihat berbagai jenis statistik, data telah menunjukkan kesihatan mental ini menjadi salah satu isu yang semakin penting. Sebelum ini, Setiausaha PBB ataupun United Nations pernah katakan di seluruh dunia kita menganggarkan hampir 1 bilion penduduk mengalami isu kesihatan mental, dan di Malaysia juga kita pernah melihat laporan di mana dianggarkan hampir 400,000 kanak-kanak mempunyai isu kesihatan mental. Dan di Selangor pula kita ada melihat juga data dan statistik menunjukkan terdapat 9.9% penduduk yang mempunyai prevalence stress, iaitu ciri-ciri yang mengalami kemurungan, stres dan sebagainya. Jadi sebenarnya topik ini semakin hangat. Kenapa begitu hangat? Kerana sebelum ini isu kesihatan mental dianggap negatif ataupun tabu, mempunyai stigma dan sebagainya. Tapi bila kita melihat keadaan yang sebenarnya masyarakat tidak boleh larikan diri daripada isu kesihatan mental. Jadi di Selangor, oleh kerana kita memang mempunyai program ataupun inisiatif yang berkaitan dengan kesihatan mental. So daripada program itu kita dapat melihatlah antara punca-punca ataupun faktor kesihatan mental. Dan salah satu punca kerana sebelum ini kita ada mengumpulkan maklumat di aplikasi dan juga kita mempunyai panggilan hotline untuk mengendalikan isu kesihatan mental, di mana kita lihat antara punca utama di kalangan warga Selangor adalah isu kewangan. Apabila terutamanya ketika pandemik, apabila mengalami isu kewangan, dan faktor lain adalah isu kekeluargaan, isu kerjaya dan sebagainya. Jadi setiap orang kata apa yang berlaku kepada kehidupan seseorang itu mungkin akan membawa kepada contribution ataupun penyumbangan kepada isu kesihatan mental. Baik. Ya. Jadi kita memang harap topik ini akan diperbualkan dengan semakin rancak, kerana kita tidak mahu isu kesihatan mental ini masih distigmakan ataupun menjadi tabu. Betul. Itu sebenarnya kita akan bawakan pada hari ini untuk kita memberikan kesedaran kepada awam di luar sana berkaitan dengan isu kesihatan mental. Dan tadi berbicara tentang punca-puncanya, misalnya seperti kewangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Jadi bagaimana Selangor sendiri memberikan inisiatif untuk membantu mereka berdepan dengan masalah seperti ini? Saya suka soalan ini. Kerana saya memang nak wawarkan, di Selangor saya kira kita merupakan salah satunya satu-satunya negeri yang sebenarnya kita mempunyai inisiatif dan program berkaitan dengan kesihatan mental yang begitu bagus, di mana kita telah mewujudkan app di bawah aplikasi Selangkah, di mana di app itu sekiranya dapat lihat ada pelbagai jenis manfaat dan fungsi-fungsi app itu, termasuklah app itu dia boleh menjalankan saringan kendiri berkaitan dengan kesihatan mental. Dan sekiranya kita mendapati contohnya orang yang menjalani saringan tersebut memang mempunyai masalah kesihatan mental yang agak serius, dan seterusnya sebenarnya kita boleh memberikan
rawatan ataupun sesi percuma, sesi psikologi yang percuma untuk mereka yang telah menjalankan saringan, selepas itu mendapatkan assessment daripada klinik Selcare di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Dan juga selain daripada itu, sebenarnya app itu juga telah memberikan manfaat lain seperti modul-modul yang berkaitan dengan kesihatan mental, di mana app itu mengajar bagaimana kita boleh menjaga kesihatan mental. Selain dari modul, sebab kadang-kadang orang baca rasa boring sangat. Kan, kita pun ada video-video yang berkaitan dengan kesihatan mental, apakah jenis ciri-ciri orang yang mempunyai kesihatan mental, apakah cara penyelesaiannya dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga kita mempunyai talian. Talian sihat, di mana sekiranya kita rasa kita nak luahkan perasaan ini tetapi kita tak nak bagi tahu keluarga, tak nak bagi tahu kawan-kawan, sebab kadang-kadang stres kan, orang tu kenal kita. So kita ada talian sihat di mana kita boleh meluahkan kepada kaunselor yang sedang bertugas, dan sekiranya kita pun mendapati yang orang yang call tu memang mengalami masalah kesihatan mental ataupun memang memerlukan bantuan, selepas assessment di klinik pun boleh mendapatkan rawatan secara percuma. Ya, dan ini memang sangat-sangat orang kata membanggakan saya lah sebagai esko kesihatan awam, kerana saya tidak pernah lagi melihat mana-mana negeri lain yang memberikan rawatan face to face secara fizikal dengan percuma. Baik. Seperti yang Wabi cakapkan tadi, Selangor merupakan satu-satunya negeri yang telah membangunkan satu aplikasi Selangkah. Selangkah ini telah pun membantu ramai orang untuk berdepan dengan cabaran ketika mereka berhadapan dengan isu kesihatan mental. Jadi setakat ini, sejauh manakah Selangkah telah pun membantu rakyat Selangor sendiri? Sekiranya kita melihat kembali kepada apps itu yang telah mempunyai program kesihatan ataupun inisiatif kesihatan mental ini sejak tahun 2021 sehingga kini, kita mempunyai anggaran hampir 100,000. Dia 97,000 lebih plus yang telah menyertai ataupun menggunakan program Selangkah khususnya untuk tujuan saringan kendiri yang berkaitan dengan kesihatan mental ataupun membaca modul, membaca video dan melakukan temu janji. Kalau kita grupkan sekaligus termasuk panggilan, kita mempunyai hampir 100,000 pengguna yang bukan sahaja warga Selangor, malah juga daripada negeri-negeri lain yang merasakan program ini bagus sebab dia app secara atas talian. So kita memang mempunyai kuota di mana setiap tahun antara tahun 2022 hingga 2023 apabila kita memberikan rawatan ataupun sesi private one-to-one itu, kita mempunyai peruntukan sebanyak lebih daripada 200,000 setahun supaya kita mempunyai slot-slot yang mencukupi untuk warga Selangor dan sesiapa sahaja yang mendaftar supaya mereka dapat berjumpa dengan kaunselor, psikologis yang boleh membantu berkaitan dengan isu kesihatan mental inilah. Ini tidak pernah lagi dilakukan di mana-mana negeri. Oleh itu, kita sebenarnya dapat menarik begitu banyak pengguna. Saya kira dalam tempoh beberapa tahun saja kita mempunyai hampir 100,000 para peserta ataupun pengguna. Ini merupakan satu orang kata prestasi yang sangat bagus. Alhamdulillah, memang satu inisiatif yang sangat boleh dibanggakan oleh Wabi sendiri kerana telah pun membantu ramai rakyat, bukan sahaja rakyat Selangor tetapi rakyat di luar Selangor juga sebenarnya, dan kuota itu telah diberikan kepada anda semua. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita muat turun aplikasi Selangkah, kita menggunakan manfaatnya dengan baik. Dan mungkin Wabi boleh kongsikan tentang inisiatif Selangor Mental Sihat bagaimana? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai app dan app ini, tujuan app ini adalah supaya kita dapat target kepada semua warga Selangor yang mereka mungkin mempunyai ciri-ciri penggunaan mereka yang tersendiri. Ada yang suka tengok model, ada yang pada masa yang mereka free mereka suka tengok video, ada yang rasakan mereka perlu talk to someone. Berjumpa depan-depan. Berjumpa depan-depan ataupun melalui panggilan, dan panggilan ini saya nak terangkan sebenarnya dia sangat private. Artinya kita tidak mempunyai sebarang recording. Segala jenis permasalahan juga boleh diceritakan kepada kaunselor kita yang menjawab phone, dan
nak cari nombor telefon tu pun senang. Dan sebenarnya kita juga mempunyai kerjasama dengan orang kata public figure lah macam Farah Ann dan sebenarnya untuk mempopularkan program kesihatan mental ini supaya kita dapat pastikan wawarkan kepada semua warga Selangor yang boleh yang pandai menggunakan app, mereka boleh gunakan app ini, dan sekiranya tidak, mereka juga boleh menjalankan orang kata sign up dengan program kesihatan mental ini dengan menggunakan panggilan. Kerana panggilan itu juga sebenarnya sekiranya kaunselor itu rasakan orang yang memanggil itu memang stres lah, dia memang, kita takut kan. Sebab satu lagi perkara yang lupa saya mention ataupun katakan tadi, sebenarnya banyak kes bunuh diri berkaitan dengan kesihatan mental. Setuju. Ya, jadi apabila kita melihat seseorang pemanggil itu, dia memang, kita rasa stres lah, memang takut dia cenderung terhadap membunuh diri dan sebagainya, kita juga akan menjalankan langkah proaktif menasihatkan mereka untuk mendapatkan rawatan ataupun sesi dan slot yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Jadi dengan masa berbaki, YB boleh kongsikan antara saranan dan harapan YB untuk program ini mungkin, dan juga kepada mereka di luar sana untuk sama-sama kita sedar tentang isu kesihatan mental. Silakan. Jadi pada tahun hadapan memang merupakan harapan daripada pejabat saya, sekiranya kita boleh mewawarkan lagi program kesihatan mental yang ada di bawah Selangor ini, kerana kita nak menggalakkan semua warga Selangor, malah rakyat Malaysia untuk menggunakan aplikasi ini untuk memastikan kesihatan mental, dan juga mewawarkan bahawa jangan kita stigmakan kesihatan mental. Kerana sebenarnya kesihatan mental ni sekiranya kita kendalikan dengan baik, dia akan menjadi seperti penyakit-penyakit lain, di mana kalau kita rawat sudah semestinya kita boleh pulih dan kembali kepada keadaan asal. Cuba bayangkan kan, kalau kita macam kita lari, lepas tu kita terluka. Kalau kita rawat memang tak akan jadi masalah isu. Betul. Tapi kita hanya akan mendapati penyakit itu ataupun luka itu semakin parah sekiranya kita tidak merawat. Betul. Tapi dalam isu kesihatan mental ini, apabila banyak rakyat Malaysia ataupun warga Selangor, mereka rasa diri mereka mengalami stres ataupun depression ataupun sedikit kesihatan mental, mereka akan rasa segan ataupun malu. Saya ini kenapa, saya gila ke apa kan? Sebenarnya kesihatan mental ini, dia topik ni luas. Dia ada pelbagai jenis, tahap, kategori, peringkat, dan sekiranya dirawat awal, perkara itu akan kembali kepada keadaan asal. Ya, jadi saya nak wawarkan di sini, jangan kita rasa malu ataupun segan apabila berhadapan dengan isu kesihatan mental. It's okay not to be okay. Dan semua orang juga mempunyai risiko mengalami kesihatan mental. Jadi saya harap kita dapat, masyarakat dapat menerima kesihatan mental ini sama juga dengan kesihatan fizikal, memerlukan perhatian, memerlukan dorongan dan memerlukan fahaman daripada semua pihak. Baik. Terima kasih diucapkan kepada YB Puan Jamalah Jamaluddin, Esko Kesihatan Awam dalam sekitar Negeri Selangor, perkongsian tentang kesihatan mental di Selangor. Dan jangan lupa, buka telefon anda, dah download sekarang aplikasi Selangkah di sini. Ifah pun nak download sekarang juga, YB. Okey. Dan seterusnya ke tuan-tuan puan, kita akan ke cerita Pagi Sabah bersama rakan pelapor kita Saleh Jikri berkaitan dengan SK Pinong akan terima pusat sumber baharu. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Cerita Pagi Sabah kita berlokasi dari Sekolah Kebangsaan Sipinong di daerah Sandakan Sabah, dan hari ini sebenarnya tercipta satu sejarah apabila SK Sipinong daerah Sandakan ini menerima sumbangan pusat sumber yang telah disumbangkan oleh Yayasan Nur Jauhar dan juga Konsel Jeneral Rakyat Cina di Kota Kinabalu sebagai tanda perhatian mereka terhadap pembangunan pendidikan di daerah Sandakan, khasnya di kawasan pedalaman. Dan bersama-sama saya ketika ini ialah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sipinong Sandakan, Encik Zahli Sapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Tuan Guru Besar, bagaimana mungkin Tuan Guru Besar melihat usaha murni berterusan kerajaan bersama-sama dengan badan-badan bukan kerajaan seperti Yayasan Nur Jauhar bekerjasama juga dengan Konsul Jeneral Rakyat Cina di Kota Kinabalu memberikan sumbangan, berikan infrastruktur kepada sekolah di luar bandar ini, termasuklah di SK Sipinong ini. Usaha murni ini telah memberi impak yang sangat besar kepada murid-murid, khasnya di sekolah-sekolah luar bandar. Sumbangan yang diberikan dapat membantu sekolah menyediakan bahan-bahan pembelajaran, bahan-bahan bacaan, dan untuk kali ini sumbangan yang telah diberikan ini kami telah dapat berjaya menambahkan koleksi bacaan hampir 1,000 naskah atau 1,000 tajuk pelbagai sudut yang boleh membantu perkembangan pengetahuan murid dan boleh diguna pakai dalam sesi pengajaran pembelajaran. Baik, Tuan Guru Besar, bagaimana mungkin pusat sumber ini boleh membantu prestasi pembelajaran anak-anak murid ini khasnya di luar bandar? Seperti yang semua maklum bahawa fasiliti kemudahan yang ada di sekolah, pusat sumber merupakan fokus utama, di mana di sinilah aktiviti masa luang, masa senggang anak-anak untuk digunakan dalam menelaah, meningkatkan budaya membaca, dan bahan-bahan yang disediakan ini, yang pelbagai ini membolehkan mereka mengakses pengetahuan-pengetahuan yang lebih besar dan boleh dikembangkan serta memperkukuhkan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah yang pastinya insya-Allah nanti akan meningkatkan kefahaman dan perkembangan pemikiran. Baik, Tuan Guru Besar, bagaimana pula pencapaian SK Sipinong walaupun di kategori sekolah luar bandar, bagaimana pencapaiannya? Untuk SK Sipinong kita telah mencapai kebitaraan bola tampar yang boleh membanggakan, boleh dibanggakan. Dari segi sukan, SK Sipinong merupakan juara bertahan 7 kali berturut-turut untuk pasukan bola tampar lelaki bawah 12 di peringkat daerah. Kita juga memberi saingan yang hebat untuk pasukan sandakan bersaing di peringkat negeri, dan alhamdulillah 7 tahun berturut-turut juga kecuali PKP kita dapat menghantar pelajar untuk mewakili pasukan negeri Sabah, menganggotai pasukan negeri Sabah untuk kejohanan bola tampar MSSM peringkat kebangsaan hampir setiap tahun. Dan pelajar-pelajar ini biasanya akan balik dengan kejuaraan sekurang-kurangnya tempat ketiga, dan rata-rata saya boleh banggakan pelajar-pelajar saya kerana mereka seringkali mendapat anugerah khas seperti setter terbaik atau juga servis terbaik. Baik, tahniah kepada SK Sipinong dan juga Tuan Guru Besar, semoga terus maju jaya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, itulah dia. Semoga lebih ramai lagi badan-badan bukan kerajaan akan tampil membantu kerajaan bagi memperkasa lagi bidang pendidikan di seluruh negara, termasuklah di negeri Sabah ini. Kembali bersama rakan-rakan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih rakan pelapor Saleh Jikri untuk cerita Pagi Sabah disandarkan berkaitan dengan SK Sipinong yang telah menerima pusat sumber baharu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mewakafkan hartanya akan diberi ganjaran pahala yang berkekalan semasa hidup ataupun selepas mati, selagi mana harta wakaf itu masih ada dan dimanfaatkan oleh penggunanya. Dan pada hari ini kita akan bawakan topik tentang 1 bulan 1 wakaf bersama dengan Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawi. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi umum tahu sebenarnya PPZ Mawi ini merupakan satu institusi yang dilantik Mawi untuk pungutan zakat. Selain daripada pungutan zakat, apa lagi yang dilaksanakan oleh PPZ sendiri? Baik, umum mengetahui PPZ ini, sebut saja PPZ, mengetahui itu tempat untuk pemberian zakat. Betul. Namun bermula pada Disember 2022, PPZ telah pun diberi satu lagi amanah, iaitu untuk menguruskan kutipan wakaf di wilayah persekutuan. Dan kalau kita tengok zakat ni, dia hanya wajib apabila kita telah mencukupi syarat-syarat yang telah tertentu. Manakala wakaf ni pula dia lebih bersifat sukarela dan boleh dilaksanakan oleh sesiapa saja bila-bila masa tanpa syarat-syarat yang ditetapkan. Dan wakaf ini terbagi kepada dua, iaitu wakaf am
iaitu wakaf am ni tujuan dia adalah lebih umum. Maknanya bayaran wakaf itu boleh dibuat sama ada melalui tunai dan sebagainya, dibuat secara bulanan, tahunan ataupun harian. Boleh dibuat begitu, tetapi dari segi untuk tujuan kepentingan umum. Contohnya untuk pembinaan masjid, surau, sekolah dan juga apa-apalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dan yang keduanya ialah wakaf khas. Wakaf khas ni ada tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Contohnya dia mewakafkan hartanya untuk tujuan pembinaan surau, untuk tujuan masjid, tanah perkuburan dan sebagainya. Dan wakaf ini dari segi hukumnya dia sunat. Dia sunat ya, dan di mana individu atau sekumpulan individu yang secara sukarela dia boleh menyumbang harta dia untuk tujuan untuk kepentingan masyarakat umum secara umumnya. Dan wakaf ni juga dia bertujuan supaya kita dapat orang kata pahala yang seperti mana tuan bagi tahu tadi, pahala itu akan mengalir selagi harta benda tersebut, harta yang kita wakaf tersebut dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat umum. Baik, itu berkaitan dengan dua jenis wakaf. Satu wakaf am dan satu lagi wakaf khas. Tuan Haji, sebenarnya mungkin saya dan juga penonton di luar sana agak keliru tentang 4 perkara. Yang pertama zakat, sedekah, infak dan juga wakaf ini. Jadi, apakah antara perbezaan-perbezaan yang kita boleh faham tentang keempat-empat perkara ini? Baik, secara umumnya keempat-empat perkara ini dia adalah merupakan salah satu konsep yang penting dalam sistem kewangan Islam, dan ia hanya melibatkan satu pemberian sumbangan untuk tujuan kebaikan. Keempat-empat ni dia memberi sumbangan untuk tujuan untuk kebaikan masyarakat Islam. Tujuan yang sama. Namun begitu zakat ni dia punya kedudukan dia lebih atas, iaitu kedudukan dia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Wajib dilaksanakan bagi mereka yang sudah melepasi syarat-syarat wajibnya. Tetapi sedekah, infak dan juga wakaf ni dari segi hukumnya adalah sunat, dan tindakan kita secara sukarela ini untuk memenuhi keperluan-keperluan masyarakat semata-mata untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu mekanisme untuk kita mendekatkan diri. Jadi cuma istimewanya zakat ni, dia punya wakaf ini dari segi pahalanya dia mengalir selagi mana manfaat itu digunakan oleh masyarakat umum. Okey, itu adalah perbezaannya ya. Tapi tujuannya masih sama. Tujuannya sama. Baik. Jadi saya dimaklumkan juga bahawa PBZ Mawib sekarang ini sedang dalam usaha untuk mengumpul dana dalam pembinaan semula 5 buah surau dan juga madrasah. Mungkin boleh Tuan Haji kongsikan berkaitan dengan perkara ini sebenarnya? Sebenarnya terdapat lebih daripada 30 projek pembangunan masjid dan surau yang terdapat di wilayah Persuan melalui pengumpulan dana wakaf ini. Cuma kami di PPZ kami memilih 5 untuk 5 bulan yang terakhir ini, iaitu bermula pada bulan Ogos sehingga bulan Disember, dan dari segi jumlah keseluruhan pembangunan untuk kelima-lima projek wakaf ini ialah sebanyak 34.4 juta yang diperlukan. Dan pada bulan Ogos dulu kami telah pun melancarkan pembinaan bangunan tambahan madrasah Ghausiah. Bulan September Madrasah Hidayatul Mustaqimah Taman Beringin Jinjang Utara, dan juga pembangunan semula surau Jumaat dan kelas kafah Al-Syakirin Keramat Wangsa, dan surau Jumaat Al-Hijrah di Prinsin 14 Putrajaya, dan juga pembangunan semula surau Muhammad Al-Fatih di Kampung Batu Muda tambahan. Jadi kami memilih 5 projek ini untuk kita nak semarakkan, nak budayakan budaya mewakaf ini. Maknanya kalau boleh selepas ini segala pembinaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat umum ni boleh dibiayai dengan wang wakaf yang kita kutip daripada orang ramai. Jadi sekarang ini kiranya macam kalau ada di luar sana yang ingin memberikan wakaf, apakah antara saluran-saluran yang mereka ada untuk memberikan wakaf kepada PPZ Mawib sendiri? Dia bayaran boleh dibuat sama ada melalui tunai ataupun kita transfer bank di mana-mana kaunter PPZ yang ada di wilayah Persuan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga bayar secara online dengan kita melayari wakafppz.com.my, dan juga boleh bayar melalui ejen-ejen yang kami lantik, iaitu seperti
seperti Tulus, Rais dan juga U-Mobile. Dan kita boleh bayar seperti mana sebut tadi, kita boleh bayar secara harian, tak kira nak bayar RM10, RM20, RM100 dan sebagainya secara harian, bulanan ataupun tahunan. Dan apa yang paling penting sekali ialah mereka yang membayar dalam tempoh kempen 5 bulan ini boleh memenangi hadiah-hadiah yang kami sediakan. Antaranya Android TV, Samsung Galaxy Tab, smartphone, jam tangan yang berjama G-Shock, dan juga bagasi yang berjenama. Dan selain daripada itu juga kami menyediakan hadiah-hadiah, dipanggil hadiah bulanan untuk setiap kempen tersebut. Dan kami menyediakan hadiah seperti jam buruj, voucher makanan dan sebagainya. Itu dia antara inisiatif yang diberikan oleh PPZ Mawib sendiri untuk menggalakkan, membudayakan tentang wakaf ini kepada masyarakat di luar sana. Dan kalau misalnya seperti saya sendiri, kalau saya bayar zakat, saya bayar auto debit. Maksudnya bulan-bulan dia tarik duit saya. Tapi kalau untuk wakaf, adakah boleh dalam proses untuk kita laksanakan, insya-Allah. Selepas ini sesiapa yang bayar boleh buat melalui potongan gaji, ataupun yang tak ada kemudahan potongan gaji ini boleh buat melalui auto debit. Baik, mudah saja kan, tak payah fikir dah. Bulan-bulan dah tarik duit. Ya, betul. Baik, alhamdulillah, itu satu perkara yang perlu kita bawakan kepada penonton Sahabat Pagi Malaysia sebenarnya, untuk kita sama-sama belajar untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, dan untuk kita sama-sama dapat manfaatnya, dan ganjaran pahala itu akan terus mengalir. Sekiranya manfaat itu telah digunakan dan sedang digunakan. Dan kalau kita bercakap tentang wakaf ni, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan dari segi dalam Al-Quran sendiri, apakah antara kepentingan-kepentingannya kalau kita wakaf? Dia sebenarnya wakaf ni adalah satu perkara yang kita kata sunat tadi. Maknanya galakkan untuk orang-orang Islam supaya menambah amalan ibadah, menampung ibadah-ibadah wajib yang lain. Contohnya kalau zakat tu ibadah yang wajib. Sedekah, zakat, wakaf dan infak ni, ini adalah merupakan amalan-amalan sunat yang saya kira contohnya kalau kita bagi sedekah. Sedekah ni kalau kita bagi, manfaatnya hanya diterima pada ketika itu saja. Tetapi wakaf ni jika kita bagi, pahala itu mengalir sampai bila-bila, selagi mana kita ataupun manfaat yang diterima itu berterusan digunakan. Jadi itu antara yang baguslah untuk kita ni. Sebab kalau dalam Al-Quran sendiri disebut secara umum. Contohnya innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah juga. Contohnya begitu. Lepas tu contohnya dalam ayat-ayat surah lain, dalam surah Ibrahim ayat 7, contoh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku, aku ketambah lagi. Mensyukuri ini termasuklah kalau kita ada rezeki yang diberikan kelebihan oleh Allah, kita perlu membantu orang lain. Dan kalau boleh, kita tengok di negara-negara luar sana, dia contohnya di Turki, di Mesir, kebanyakan infrastruktur yang untuk kegunaan masyarakat ni dibiayai oleh sumber wakaf. Dan zakat ni dia hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Ada 8 golongan yang mendapat manfaat di sebalik zakat tersebut. Tetapi wakaf ni boleh diterima oleh sesiapa saja dari segi manfaatnya. Jadi rebutlah peluang ni untuk kita sama-sama berwakaf, terutamanya bagi menambahkan ataupun bagi menampung ibadat-ibadat wajib yang kita mungkin ada kecacatan dan sebagainya. Dan yang keduanya, untuk 3 bulan terakhir pada tahun 2023 ini, sambil-sambil kita datang bayar zakat tu, apa kata kita hulurkan wakaf ini untuk kita gemelingkan lagi atau semarakkan lagi amalan ibadah kita. Betul. InsyaAllah. Seperti yang Tuan cakap tadi, kalau ikutkan hierarkinya, zakat yang paling tinggi sebab itu kewajipan kita sebagai umat Islam. Tetapi wakaf ini juga harus kita sama-sama rasakan kenikmatannya kalau kita berwakaf, dan pastinya ganjaran itu akan mengalir terus ketika mana ada orang yang menggunakan manfaat yang kita berikan itu. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib, berkongsi tentang 1 bulan 1 wakaf. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama dengan rakan pelapor kita di Malaysia untuk kajian laporan cuaca di sana. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Bet Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan tinjauan keadaan cuaca melalui paparan satelit. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif kini tertumpu di sepanjang kawasan perairan Selat Melaka, di kebanyakan kawasan di Sarawak serta di sepanjang kawasan perairan di Sabah. Untuk laporan terperinci, kita beralih kepada tinjauan radar terkini. Di Semenanjung dapat diperhatikan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan pada ketika ini. Namun keadaan cuaca hujan yang diperhatikan di sepanjang kawasan perairan Selat Melaka dijangka akan boleh memasuki kawasan daratan di sekitar kawasan berhampiran pantai di negeri Perak, Pulau Pinang dan Kedah serta boleh berlanjutan dalam tempoh 1 ke 2 jam. Seterusnya pula, keadaan berbeza di Sarawak dengan keadaan cuaca lembap dengan hujan di beberapa kawasan dicerap, terutamanya di sekitar bahagian tengah dan juga barat Sarawak. Keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala di Sabah, keadaan cuaca tiada hujan di kawasan daratan, namun keadaan cuaca hujan dicerap di sepanjang kawasan perairan Sarawak dan keadaan ini kami jangkakan boleh memasuki kawasan di sekitar bahagian utara dan timur Sabah dalam tempoh 1 ke 2 jam lagi. Seterusnya pula, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan sebenarnya akan lebih tertumpu di sekitar di sepanjang negeri di pantai barat Semenanjung, di negeri Pahang serta di kawasan pedalaman negeri Kelantan dan juga Terengganu. Di Sarawak pula, keadaan cuaca hujan pada sebelah petang dijangkakan akan berlaku di hampir ke semua bahagian. Namun di Sabah pula, keadaan cuaca hujan pada sebelah petang dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat dan juga Kudat. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh serta menyebabkan kejadian banjir kilat. Oleh itu, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di laman sosial rasmi seperti yang tertera. Sekian daripada saya, Ruzamin. Assalamualaikum. Baik, itu dan ramalan cuaca hari ini. Harap anda ambil maklum berkenaan dengan situasi ataupun bagaimana cuaca di sebelah petang kerana sekarang ini kita sedang berada di perayaan angin monsun, kerap hujan di waktu petang. Jadi untuk anda ikuti ramalan cuaca bersama dengan Met Malaysia ini akan membantu anda untuk merancang perjalanan anda. Ada banyak manfaatnya. Dan bercakap berkenaan manfaat ini, kita nak bercakap pula bagaimana sebenarnya belanjawan yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim terutamanya terhadap masyarakat orang asli, di mana peruntukan sebanyak RM333 juta telah pun diperuntukkan ataupun diumumkan dalam belanjawan 2024 ini. Jadi bagaimana sebenarnya peruntukan ini boleh dimanfaatkan oleh penduduk orang asli? Kita bersama dengan seorang tetamu hari ini, iaitu Datuk Hajah Sapiah Datuk Mohamed Noor, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA. Datuk, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Selamat pagi kepada Syu jugalah. Selamat pagi. Okey. Peruntukan RM333 juta di bawah belanjawan 2024. Bagaimana sebenarnya orang asli, pihak orang asli boleh memanfaatkan jumlah ini dalam kehidupan seharian mereka? Sebenarnya yang kita lihat ya, peruntukan sebanyak 333 juta itu sebenarnya adalah tambahan, maksudnya melebihi daripada peruntukan tahun lepas ya. Kalau kita lihat tahun lepas ialah 305 juta, so ada penambahan situ. Dan khusus JAKUA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan khususnya masyarakat orang asli, kita
amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerajui Kerajaan Madani yang sangat peka kepada masyarakat orang asli dalam menjaga sosioekonomi, pembangunan, infra dan sebagainya, khusus untuk masyarakat orang asli yang kita boleh manfaatkan dari 333 juta tu. Mungkin kita lihat ya, dalam 330 juta tu JAKWA sendiri telah merancang ya, tapi kena ingat 330 juta tu sebenarnya termasuk kepada perbelanjaan pengurus dan juga perbelanjaan pembangunan lah. Kerana pentingnya perbelanjaan pembangunan dan pengurusan ini ialah dalam perbelanjaan pembangunan sendiri kita akan menyediakan infra, kita akan menyediakan prasarana, pendidikan, dan juga di dalam tu secara spesifiknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyatakan sebanyak 28 juta dikhususkan kepada penanaman semula ladang masyarakat orang asli kita di lokasi yang kita kenal pasti nanti. Di samping itu perbelanjaan operasi tadi saya kata mengurus tadi penting kerana kita nak merangka pembangunan dan juga memanfaatkan sumber pembangunan modal insan lah, seperti pendidikan dan juga memberi mereka penerangan, penjelasan dan seterusnya, memperkasakanlah pengetahuan masyarakat orang asli khususnya lah. Okey, 28 juta ringgit pertukaran yang akan digunakan untuk pembangunan usahawan untuk orang asli itu. Betul. Bagaimana sejumlah 28 juta ringgit boleh dimaklumkan untuk mereka yang ingin mengembangkan lagi perniagaan? Okey, sebenarnya kalau bantuan yang disebut tadi 28 juta di peringkat JAKWA sendiri, kita telah merancang perkara-perkara yang berkaitan untuk memperkembangkan ataupun memperkasakan usahawan masyarakat orang asli ini. Tapi kita ingat juga ya, masyarakat orang asli sendiri mesti peka di dalam speech Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia tidak pernah membezakan atau meninggalkan masyarakat mana-mana. Sering PM kita kata tidak akan ada satu golongan ataupun masyarakat yang akan ketinggalan dalam bajet ini dan untuk dibawa ke hadapan lah, maknanya untuk kemajuan mereka. Jadi kalau kita lihat direct daripada JAKWA sendiri, kita ada pendidikan tadi usahawan ya, pendidikan TVET untuk masyarakat orang asli atau student ataupun belia orang asli, memberikan kemahiran pada mereka. Bukan sahaja sekarang ni TVET itu kita fokus kepada ialah pendidikan atau skill, tapi kemudian mereka boleh membangunkan perniagaan dan sebagainya lah. Maknanya mereka boleh membuat usaha perniagaan ataupun membangun perniagaan sendiri di mana JAKWA boleh bantu dengan bajet yang sedia ada. Tapi bila kerajaan memaklumkan secara overall ya, sebab kita kena lihat ni, bila pembentangan bajet ni, bajet untuk JAKWA satu amount, tapi bajet di kementerian-kementerian lain, kita jangan lihat JAKWA saja. Sebenarnya kerajaan, seperti saya kata tadi, kerajaan kata tidak meninggalkan mana-mana satu golongan pun. Masyarakat orang asli juga boleh melihat ya, bantuan ini daripada beberapa kementerian lain juga ya. Contohnya kita ada bantuan tekun kan, yang juga tidak meninggalkan masyarakat orang asli sebenarnya. Sebab apa yang ada mind masyarakat orang asli sekarang ataupun masyarakat luar lah ya, kalau orang asli tu di JAKWA. Sebenarnya kerajaan tidak sebegitu. Kita boleh lihat bantuan tekun ya di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, di mana peruntukan sebanyak 300 juta diberi untuk perniagaan peniaga-peniaga kecil. Di situ masyarakat orang asli juga akan tergolong. Disebut juga dalam bajet tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata penyediaan pekerjaan di Kementerian Sumber Asli ya, telah memperuntukkan sebanyak 60 juta untuk melantik atau rekrut ranger-ranger hutan, membantu Jabatan Perhilitan. Dia sebut situ masyarakat orang asli, veteran dan sebagainya. Maknanya tidak ada perbezaan pun. Cuma di peringkat kami ya, di masyarakat orang asli, sebab saya sendiri pun adalah orang asli ya, untuk makluman ya. Kita lihat, kita ambil peluang tu yang telah diberi
diberi oleh pihak kerajaan dan juga berikutan dengan ada 5 juta yang diberi bawah Kementerian Sumber Manusia untuk juga digrabkan oleh masyarakat orang asli, sama-sama merebut peluang tu. Tak ada perbezaan. Orang asli juga komuniti seperti yang lain juga. Cuma keberadaan mereka itu di kawasan-kawasan yang sedikit berbeza, tidak banyak sangat bangunan konkret, jadi mereka lebih memahami keadaan hutan dan sebagainya. Tapi mereka juga seperti masyarakat yang lain mempunyai komuniti, kanak-kanak, wanita, ibu mengandung, warga emas. Jadi peruntukan RM5 juta untuk manfaat komuniti ini sangat membantu, terutama juga golongan rentan orang asli. Okey, selain daripada itu juga, kalau Puan boleh kongsikan dalam rangka pembangunan negara, masyarakat orang asli sememangnya tidak dipinggirkanlah dalam pembentangan belanjawan kali ini. Jadi bagaimana sebenarnya JAKWA akan menggunakan peruntukan ini untuk membantu orang asli? Okey, di JAKWA sendiri sebenarnya kita dah mulai, sebenarnya pada awal tadi saya katakan kita ada 2 penumpuan. Pertama dari pembangunan sosial ekonomi dan juga another one yang lagi satu ialah pembangunan modal insan. So pembangunan sosial ekonomi ini kita lihat untuk membangun kawasan itu sendiri supaya kawasan itu yang kita fokuskan kepada dari segi infra, sekolah, bangunan, rumah-rumah bantuan orang asli dan juga kerajaan daripada kementerian sendiri akan memasukkan bantuan dari rumah PPRT sendiri dalam tu. Dari segi modal insan pula, saya kata tadi another wing tu ialah pembangunan modal insan tu, kita akan fokus kepada pendidikan, bagi latihan, dan kita adakan beberapa kursus, kita ada program untuk belia, kita ada pembangunan sukan. Jadi 2 kombinasi ni dari hasil pada 333 juta tu akan dikombine dan kita akan enhance, kita akan memperkasakan kehidupan masyarakat orang asli sendiri. Sebenarnya pendedahan semasa ini JAKWA dalam proses, saya rasa kita nak beri tumpuan untuk pendidikan diutamakan supaya dengan pendidikan masyarakat orang asli akan lebih berilmu. Kalau masyarakat orang asli nak menjadi seorang petani, dia mesti menjadi seorang petani yang berilmu. Jadi bila dia berilmu, dia tahu di mana sumber-sumber untuk dia memperkasakan pertanian dia tu. Begitu juga kalau nak menjadi seorang nelayan, sebab kita ada masyarakat orang asli di sekitar Johor yang menjadi nelayan laut dan juga darat, di kawasan sungai. Dia tahu di mana kita boleh dapat bantuan dan sebagainya di samping apa yang disediakan oleh JAKWA sendiri. Okey, apa yang Puan boleh rumuskan dalam Rancangan 2024 ni? Adakah ia boleh benar-benar membantu atau bantuan yang akan cukup untuk? Ya, sebenarnya saya bagi pihak tu saya kata tadilah, ini merupakan amount yang besar 333 juta dan insya-Allah di peringkat JAKWA kita akan perincikan secara detail program-program. Di samping program yang sedia ada tu kita akan laksanakan objektif kita yang seperti biasalah, kita adakan pembangunan untuk memperkasakan koperasi, pendidikan, bantuan lain-lain seperti bantuan pendidikan yang terdiri daripada pakaian baju sekolah, buang saku dan sebagainya. Kita akan cuba untuk create ataupun membangunkan satu projek ataupun memperkasakan, saya rasa tumpuan yang kalau kita boleh ambil secara komuniti ialah koperasi. Koperasi kita cuba memperdaya majukan koperasi-koperasi orang asli ini supaya dia boleh bersaing dengan koperasi lain. Ini dari segi usahawan. Jadi secara average-nya dia akan jadi sekatalah, maknanya pembangunan modal insan, pembangunan dari segi ekonomi dan juga di peringkat JAKWA prasarana dan infra di kampung-kampung orang asli kita akan enhance supaya dia blend akan menjadi satu masyarakat yang alhamdulillah saya rasa tidak ada beza dan setara dengan masyarakat kita di Malaysia ni lah. Boleh jadi satu masyarakat yang berdaya saing. Betul lah, the right word tadi, berdaya saing, tak ada beza. Sebab sekarang kadang-kadang orang skeptikal tau. Saya ada isu kan kadang-kadang bila masyarakat orang asli ni pergi ke satu-satu jabatan untuk memohon bantuan, contohnya di bantuan usahawan mereka akan kata JAKWA ada, kenapa tak minta kat JAKWA? No, it's not like that. It bukan operate like macam tu. Dia sebenarnya kerajaan memperuntukkan bantuan tu untuk seluruh masyarakat Malaysia. Cuma pengkhususan di JAKWA tu untuk kita ada objektif untuk enhance dia sosioekonomi dan juga infra. Okey, baik, terima kasih kepada Datuk Safia bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan manfaat belanjawan kepada masyarakat orang asli. Seterusnya kita nak bahas ketika kembali selepas ini. Ada banyak lagi topik menarik kita akan bawa untuk anda, jaga mana.
76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Jalan tambah baik, kemalangan bertambah juga. Oleh itu, kita mencatatkan purata lebih 6,000 kematian akibat kemalangan jalan raya. Terbaru, insiden tragis yang merenggut nyawa 6 keluarga Jalan Kuantan Segamat, Bandar Muazzam amat mengesankan dan seluruh watan turut berduka cita. Maka, setakat Ogos, lebih 4,100 jalan berlubang di dalam persekutuan telah dikenal pasti dan dibaik pulih. Jadi target kita untuk tahun ini ialah berusaha menyelesaikan semua aduan jalan berlubang jalan persekutuan di seluruh negara. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Peralatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Okey penonton, pastinya kita akan bawakan tentang satu teater yang akan berlangsung nanti tentang Dan di Senja Itu, dan terus kita bawakan tamu yang cukup istimewa hari ini, Dr. Nurizizi Dr. Zulkifli, Ketua Pengajian Seni Persembahan Universiti Teknologi Melayu UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Cantik doktor hari ini. Terima kasih. Okey, tanpa memasa kita nak terus cerita berkenaan dengan teater ni, tajuk kita Dan di Senja Itu. Teater ni berkisahkan apa, doktor? Teater ni sebenarnya adalah cerita benar, kisah saya dengan ayah saya. Kalau mungkin anda semua mungkin tahu, ayah saya adalah Datuk Zulkifli Zain. Meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi beliau seorang penari, pelakon, dan dalam banyak kerjaya beliau banyak menggunakan tubuh badan, because she was a dancer, and then dia seorang pesilat. So dalam filem-filem dia banyak bersilat. Jadi saya mengungkap bagaimana beliau seorang yang sangat very physical, and he was a footballer, kehilangan fizikal dia apabila dia jatuh lumpuh pada tahun 2016. Dan kemudian bagaimana saya dan adik-adik menjaga beliau lah. So itu pada saya satu cerita yang mungkin ingin dikongsikan, bagaimana sebenarnya ayah saya sangat tenang sepanjang dia menerima berita dia lumpuh. So saya cuba mengungkapkan dalam sebuah karya yang bagaimana mungkin saya melihat beliau sebagai figura bapa dan bagaimana pengorbanan apa dilakukan. Begitulah sebenarnya, more into tribute untuk ayah saya. Walaupun sebenarnya mungkin sangat personal, pribadi, tapi saya rasa why not? I should portray this kind of
work sebagai continuation, sebagai kesinambungan dari kerjaya saya juga sebagai seorang seniman, pengkarya teater dalam membicarakan juga sesuatu yang agak personal. Betul. Tapi untuk dikongsikan dengan anda semua. Ya, jadi bagaimana dengan gaya penceritaannya nanti untuk teater ini? Bagaimana dibawakan? Okey, penceritaan dia bersifat monodrama. Monodrama ni sebuah teks yang penuh ditulis khas untuk dilakonkan oleh seorang pelakon. So insya-Allah saya akan beraksi seorang melakonkan dalam 5 watak. 5 watak? Ya, termasuk watak ayah saya sendiri dan watak saya sendiri. Jadi itu antara cabaranlah dan insya-Allah saya akan beraksi dalam 1 jam 30 minit. So sebuah cabaran juga bagi saya secara peribadi sebagai seorang pelakon yang dah lama meninggalkan dunia lakonan dan selalu direct saja ya sekarang ni. Jadi tapi saya ingin menyahutlah cabaran diri sendiri sebenarnya. Ya. Bukan 1, bukan 2 tetapi 5 watak yang akan dibawakan untuk teater kali ini dan dari segi itu bagaimana cabarannya sekarang ni, Doktor? Cabaran dia selain berlatih, jadi saya terpaksa juga memastikan saya tidur dengan cukup kerana dia akan effect voice, kita boleh dengar suara yang letih. Jadi saya cuba, itulah cabaran dia dan bagaimana juga ingin membawakan 5 watak ini, stamina pun dalam 1 jam setengah dan dia agak mungkin sedikit intens juga, emosi dan ada masanya dia berlucu saja, senang saja. Ya, dan fizikal lah tubuh badan untuk melakukan watak-watak yang pelbagai itu. Adakah yang penonton sedang saksikan sekarang ni antara babak-babak yang akan dipamerkan dalam teater itu nanti? Ya, betul. Ya, ini antara yang saya shoot fotografi khas juga. Jadi ini antara babak-babak dia lah. Apa yang cuba disampaikan sebenarnya? Ya, kita tahu ini merupakan kisah peribadi doktor sendiri. Tapi pasti akan ada terselit mesej-mesej yang ingin disampaikan menerusi 1 jam 30 minit tersebut. Saya ingin kalau ikutkan sebenarnya bagaimana bila ayah kita atau parents kita lah jatuh sakit, tidak semua orang mungkin ingin menjaga mereka sebaik mungkin. Tak tahu tiba-tiba saya tak tahu, tapi saya just rasa macam maybe kita pun mungkin anak tak sempurna tapi we try our very best and saya tidak ada rasa ralat langsung sepanjang menjaga. So saya sebenarnya mungkin ingin berkongsi untuk anda ada di luar sana moment yang precious being with your parents and while they are here, jagalah mereka. Sebab saya persembahan ini bukan sebuah persembahan ratapan. Tak ada pun babak towards the end ayah saya meninggal tu ada crying scene, tak ada. Tapi is more cerita ni bagaimana kita menjaga ayah kita yang tak sihat. Dan sebenarnya ada konflik juga antara bila saya tahu dia sakit dan saya di Australia. So bagaimana journey tu saya ingin pulang dan bertemu beliau. So it's either saya dapat jumpa atau tak dapat jumpa, tu antara paparan lah. Dah beritahu dah rahsia cerita ni. So tapi itulah yang saya mungkin message adalah insya-Allah kalau dipanjangkan umur saya mungkin akan membuat lagi persembahan begini sempena Hari Bapa. Saya rasa sebab saya lihat kadang kebanyakan orang bapa dia orang ni, kita lah anak-anak kita tak appreciate sangat bapa kita. So bapa ni jenis senyap. That's right. Kerana senyap dia tu kita ingat ayah kita tak sayang kita. Atau kita tak ada connection dengan ayah kita. So ini secara peribadi saya ingin berkongsi cerita saya tapi sebenarnya apa yang anda rasakan itu anda semua ada ayah. So saya tak akan boleh, mungkin kita boleh hypekan balik macam ayah kita semua sayang kita. Jadi kalau dah tak ada, kita masih boleh berusaha sebab ibu bapa kita di alam sana masih memerlukan kita. Sebenarnya kita silap bila dah meninggal, kita ingat kita dah tak ada contribution, kita tak ada sumbangan. Sedangkan kita masih ada. So itulah mungkin usaha atau intipati saya meneruskan bahawa kita harus terus berkasih sayang ibu bapa, terutamalah bapa kata memang saya agree dalam senyap tu. Because anak selalu tak ada, dia ingat bapa tak cakap dengan dia, bapa tak sayang. Atau bapa tak care. Sebenarnya bapa itulah yang lebih tonggak utama mak ni sebab dia dominan dalam rumah. Macam saya dominan dalam rumah, anak-anak mesti kat saya. Tapi dia tak tahu yang bapa tu tunggak yang semua mak relax je. Sebenarnya belakang suara mak dia tu ayahnya dulu tadi. Balik ke belum maknya yang bising tu. Betul. Saya sangat setuju. Okey, dia memang monodrama tapi belakang tu mesti ada produksi, tenaga kerja belakang. Kalau doktor boleh kongsikan siapa mereka. Saya sangat berbesar hati kerana rakan saya Encik Hamzah Tahir, seorang pensyarah dan actually dia penggiat teater yang terkenal di Malaysia. Sangat dikenali. Hamzah Tahir sudi untuk membantu saya. Terima kasih Encik Hamzah.
bantu saya untuk sebab pula. Thank you Cik Hamzah. Dan rakan-rakan saya yang lain, kostum designer Cik Fifi, Cik Asrul for multimedia, Cik Abdul Walid for lighting, dan diproduce oleh Datin Sri Sabira Sheikh, pengasas ataupun founder masa kini Theatre Company. Baik, jadi doktor, bila, di mana dan berapakah harganya untuk kita menyaksikan teater itu sendiri itu? Masanya 2, 3, 4, 5 di November, ya, minggu hadapan di Studio Ramli Hassan, Bukit Tongku. Jadi kalau nak info boleh dapatkan daripada Instagram saya, Nozizi Zulkifli, ada semua info di situ. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Doktor sama kita hari ini untuk berkongsi secara ringkas. Tak boleh nak cerita lebih lagi takut. saya pun macam mana tu sebab pula. Saya minta maaf, saya pun tak sangka saya akan sebab. Dada dah berat dah ni. Ya Allah. Macam mana nak pentaskan nanti. Kita sama-sama nantikan. Terima kasih Doktor sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan teater dan di Senja. Itu akan ditayangkan pada 2 hingga 5 November depan. Seterusnya kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tentunya selepas ini. RM400 juta disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. RM50 juta perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga RM430 juta keseluruhannya. Okey, baik, bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita nak berkongsi pada anda semua, sebenarnya malam ini akan berlangsungnya program Himpunan Malaysia bersama Palestin di Axiata Arena. Lanjut bersama dengan tetamu kami bawakan hari ini di studio. Saya perkenalkan iaitu Cik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission GPM Malaysia. Cik Fahmi, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Okey, kalau Cik Fahmi boleh kongsikan perincian perjalanan program pada malam ini akan bermula pada pukul berapa dan bagaimana tentatifnya? Ya, malam ini kita adakan program Himpunan Malaysia bersama Palestin, dan saya fikir ini adalah satu daripada inisiatif rakan-rakan koordinasi NGO Malaysia. Selain sebelum ini kita buat himpunan ataupun kita buat pengumpulan barangan bantuan keperluan dan barangan kemanusiaan untuk dihantar terus ke Gaza yang sedang dikumpulkan hari ini. Sisi yang lain juga adalah kita adakan himpunan. Himpunan ini adalah tujuan untuk kita tunjukkan solidariti kita terhadap rakyat Palestin. Dan kita ambil maklum juga bahawasanya kepimpinan negara kita juga dalam beberapa hari kebelakangan ini adalah mereka yang sangat aktif untuk bukan sahaja pergi mewakili negara dalam mana-mana rundingan OIC, GCC, pertemuan dengan beberapa pimpinan Turki dan juga terbaru di Mesir. Saya fikir tak cukup rehat balik dan malam ni terus kita akan bawakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk beliau sampaikan pidato khas berkaitan dengan isu ini. Kita akan mulakan pada petang ni jam sekitar 6 boleh berkumpul. Kita faham hari ini hari bekerja, tapi kita rasa ada keperluan dan kewajaran segera dan keutamaan untuk kita tunjukkan bahawasanya Malaysia juga ada kekuatan untuk kita himpunkan rakyat Malaysia seramai mungkin di Axiata Arena, di Bukit Jalil. Maka boleh datang, kita akan sama-sama solat maghrib berjamaah di Axiata Arena. Dan kita akan adakan munajat solat hajat dan juga mungkin kita dengar tausiah daripada pimpinan, dan kita akan mulakan nanti dengan beberapa pidato daripada pimpinan aktivis NGO yang terlibat, dan juga kita jemput semua baik latar belakang politik, agama, kaum untuk datang, termasuk juga pihak daripada kedutaan asing dalam negara kita juga akan dijemput hadir. Jadi kita akan cuba ramaikan, kita sasarkan lebih 10,000 orang untuk hadir pada malam ni di Axiata Arena. Jadi saya fikir selain daripada kehadiran aktivis, pimpinan politik dan juga teman-teman kita rakyat Palestin juga,
saya fikir keceriaan juga barangkali ada bila mana rakan-rakan selebriti, personality, artis juga saya difahamkan menyatakan komitmen mereka untuk hadir, antaranya Datuk Seri Siti Nurhaliza, beliau juga akan turun, Faizal Tahir juga akan turun, beberapa artis tempatan lain, kumpulan nasyid dan sebagainya. So ini antara perkara yang cuba kita bawa pada malam ni. Okey. Solidariti ataupun bagaimana perhimpunan ini pasti mesej utama ada untuk menunjukkan solidariti kita terhadap rakyat Palestin yang tertindas di Gaza. Saya tahu apa sebenarnya mesej utama yang ingin disampaikan kepada media-media di seluruh dunia tentang pegangan kita negara Malaysia terhadap isu ataupun konflik Israel-Palestin ini. Saya rasa bahawasanya Malaysia dilihat semakin tegas dan kita bukan lagi sebagai negara yang hanya duduk di sisi. Tapi saya fikir dalam keadaan sekarang ni kita sepatutnya meletakkan diri kita sebagai orang yang meletakkan agenda. Kita yang meletakkan naratif, yang kita menjadi sebahagian daripada negara yang boleh untuk membawa suara-suara ataupun mereka yang terdiri daripada geopolitika yang lain, ya. Kalau kita boleh sebut bahawasanya kita bukanlah datang daripada negara Arab, kita daripada kumpulan rantau alam yang ASEAN ini, dan saya fikir kekuatan yang ada pada ASEAN jika dibandingkan dengan apa yang berlaku di Middle East dan Malaysia sebagai negara yang memang dikenali sebagai negara yang banyak menyatakan pendirian dan suara kita dalam isu-isu antarabangsa, saya fikir ini masa yang terbaik untuk kita ke depan. Dan saya fikir itu satu tauladan yang telah ditunjukkan. Tetapi pada masa yang sama kami di peringkat rakan-rakan NGO, kita tunjukkan solidariti kita, kekuatan kita atas pendekatan humanitarian diplomasi. Saya nak sebutkan bahawasanya dalam tempoh 2 hari, Sabtu dan Ahad baru-baru ini, kita telah berjaya mengumpulkan sekitar 50 tan bantuan kemanusiaan yang sekarang ni siap sedia untuk dihantar ke sempadan Rafah dan masuk ke Gaza. Dan bantuan ini kalau kita kira dalam bentuk bantuan yang kita buat, akumulatif nilaian barangan yang kita telah kutip dan kita berjaya kumpulkan ini ada sekitar 7 juta. Jadi ini juga sebahagian daripada keprihatinan rakyat, bukan saja dalam bentuk menunjukkan amarah kita, solidariti kita, doa kita, tetapi bila mana kita ajak mereka untuk datang buat kumpulan barangan, mereka datang dan mereka berikan itu. Jadi kekuatan yang ada itu dia tidak hanya boleh kita laksanakan kalau tiada sokongan daripada pihak yang membantu. Khususnya di peringkat kerajaan, saya ingat kita ucapkan terima kasih kepada Wabi Fahmi Fazil juga, Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian Luar Negeri, sebahagian Datuk Zahri dan juga Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan juga Datuk Seri Anwar sendiri, yang kita kata kalau bawa balik daripada lawatan luar negara, mungkin kita kata penat dengan acara yang penat, jet lag dan sebagainya. Tapi bila menyatakan okey, dia nak datang dan dia ingin sampaikan apa yang dihasratkan. Jadi saya rasa rakyat perlu mungkin nak menantikan apa yang beliau sendiri akan sebut dan akan agendakan kepada kita. Ya, komitmen daripada pemimpin negara sudah pun ditunjukkan bagi kita sebagai rakyat Malaysia baru pulang daripada kerja juga barangkali boleh menunjukkan komitmen yang sama untuk kita semua bersolidariti terhadap nasib rakyat Palestin terutama di Gaza. Okey, kita nak tahu juga wakil daripada Global Peace Mission, apa lagi antara bantuan-bantuan lain yang akan disampaikan kepada untuk sekarang ni di Global Peace Mission kami ada seorang kita kata general manager kami di Gaza sendiri. Rakyat Palestin yang hampir 10 tahun berada dalam Malaysia, PhD. Dan kita tahu juga dalam krisis yang ataupun serangan rejim dalam tempoh hampir 2 minggu ini, sekitar 5 orang rakyat Gaza yang meninggal dunia, tetapi dia ada histori belajar di Malaysia. Jadi kawan kita ni Dr. Tariq Al-Tamas dimaklumkan pada kami rumahnya juga hancur. Dan ofis kami di Gaza juga kita kata terkesan akibat daripada serangan. Kalau ditunjukkan video yang terbaru kepada kami, beliau hanya masuk ke dalam pejabat kami di Gaza sekadar untuk mengambil bendera Malaysia yang jatuh di lantai dan dikeluarkan segera. Sebab kawasan itu adalah kawasan yang berada di South. Tapi ada siapa yang tercedera? Dia alhamdulillah beliau selamat. Sekarang ni sekarang sedang menyantuni, beri bantuan segera dia di dalam Gaza. Tapi dalam keadaan ini realitinya. Kalau kata carilah tempat selamat, kita kata, dia kata there is no safe place in Gaza. Ini keadaannya. Jadi kalau kita tengok keadaan runtuhan bangunan yang makin banyak, saya rasa ada lagi ribuan orang di bawah runtuhan yang masih belum diselamatkan. Ini keadaan-keadaan yang saya fikir kalau kita biasa orang Malaysia ni tengok lori aiskrim, lori ais. Di situlah sekarang ditempatkan mayat-mayat yang masih belum dapat dikebumikan. So
So ini yang diberitahu dan banyak juga projek-projek sumbangan rakyat Malaysia, NGO Malaysia yang saya difahamkan ada semalam serangan ke masjid. Kalau kita tahu juga ada beberapa serangan yang sebenarnya secara kejam sebenarnya melanggari hak asasi international law dan sebagainya, serangan hospital, sekolah, church dan sebagainya. So ini keadaan yang kita kata kita perlu hentikan genocide yang berlaku hari ini. Hentikan sebarang pembunuhan rakyat yang tidak bersalah. Dan kita mahu Malaysia semakin sebagai sebuah negara kita tegas. Sebab tu sebenarnya saya ambil kesempatan juga kita ada buat promosi Israel Cuak. Israel Cuak ni kalau sebelum ni kami di bawah koalisi My Asa Defenders, anak-anak muda kita memperkenalkan hashtag sebelum ni Israel Cuak, Israel Koyak. Jadi untuk kali ini kenapa kita buat Israel Cuak? Cuak dalam arti kata mereka sebenarnya takut. Mereka sebenarnya dalam keadaan rasa tak sangka apa yang berlaku. Dan rakyat di Gaza sebenarnya mereka makin kuat, makin berani, mereka tawakal. Hari ini, pada sore hari ini saya membaca wills, wasiat seorang anak di Gaza kepada keluarganya. Kalau dia mati, ni seorang anak ni umur berapa tahun yang kecil, dia kata sedekahkan kasutku, sedekahkan mainanku, sedekahkan kepada jiranku. Maksudnya itu kualiti anak dia. Kita pernah dengar juga bagaimana orang kanak-kanak di Gaza, dia kata the rocket may be above us, but they forgotten that Allah is above them. Ya, itu ini keadaan yang satu quote yang begitu cantik sekali untuk kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi ini. Sekali lagi saya ingatkan anda semua boleh sama-sama berhimpun atau berada di Axiata Arena awal jam 6 petang ini untuk sama-sama memeriahkan lagi ataupun bersolidariti bersama program Himpunan Malaysia bersama Palestin. Terima kasih kepada Cik Fahmi serta hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan program ini. Seterusnya kita nak bersama dengan Irfan untuk teruskan siaran kita pada pagi ini. Silakan Irfan. Baik, terima kasih Syuhaida. Seterusnya kita akan membicarakan tentang menjadi jutawan dengan Bank Islam. Dan hari ini kita berkata tetamu Tuan Mizanul Masram, Ketua Pegawai Perniagaan Runcit Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjumpa saya. Sama-sama. Okey, Bank Islam Malaysia Berhad telah memperkenalkan akaun Al-Alfa sejak 25 Mac 2009. Ia adalah produk yang pertama seumpamanya dalam industri perbankan Islam yang berasaskan kontrak muzarabah, iaitu perkongsian berasaskan perkongsian keuntungan dan memberi peluang kepada pelanggannya untuk memenangi hadiah yang cukup menarik. Saya difahamkan Bank Islam setakat ini telah melahirkan 41 jutawan dalam Malaysia melalui akaun Al-Alfa ini. Jadi Cik Mizan seperti biasa kongsikan kepada kita apakah antara yang dipati dan juga ciri-ciri yang hebat akaun Al-Alfa ini dan bagaimana ia dapat memberi manfaat kepada mereka di luar sana. Okey Irfan, akaun Al-Alfa ini merupakan satu akaun pelaburan yang inovatif. Ya, berkonsepkan mudarabah, maksudnya profit sharing, perkongsian keuntungan. Dana yang berada dalam akaun Al-Alfa ini kami laburkan di dalam aset portfolio kami, perumahan dan aset tetap kerana ia lebih kukuh dan mampan. Ya. Sesuai untuk semua latar belakang, ya, tak kira agama atau bangsa. Ya. Alhamdulillah, setakat hari ini kami mempunyai 1.2 juta pelanggan, mencapai hampir 5 bilion ringgit. Ya. Seperti yang Irfan katakan tadi, ya, alhamdulillah kita sudah memberi 1 juta kepada 41 orang pemenang kepada Al-Alfa ini. Pada tahun ini kami telah melancarkan Al-Alfa yang baru di mana kami telah menaikkan ganjaran Al-Alfa ini kepada 18 juta ringgit dengan 15 kategori. So kita ada kategori bulanan, kita ada kategori suku tahunan, setengah tahun dan juga tahunan. Okey, kalau tahunan itu yang 1 juta ringgit lah, ya? Betul. Itu suku tahunan. Sebab kita ada 4 jutawan untuk diberikan pada setiap tahun. 4 jutawan yang dilahirkan setiap tahun. Betul. Alhamdulillah. Baik. Saya tertarik dengan penerangan daripada Encik Mizan sendiri berkaitan dengan kategori cabutan-cabutan dan menarik yang telah ditawarkan dalam akaun Al-Alfa ini. Apakah antaranya, Encik Mizan? Okey. Akaun ini bermula daripada tahun 2009. Ya. Pada tahun 2019 disebabkan support yang kami dapat dari pelanggan ini amat menggalakkan. Ya. Susulan daripada itu, kami telah menaikkan hadiah kami daripada 10 juta kepada 15 juta. Ya. At the time kempen dia kami bagi lebih hadiah, lebih peluang, lebih pemenang. Ya. Pada tahun ini Bank Islam menyambut
usia kami yang ke-40 lah. Disebabkan itu kami telah menaikkan lagi hadiah kepada 18 juta ringgit dan 15 kategori. Slogannya wow banyaknya. Kenapa wow banyaknya? Apa yang banyak tu? Satu, kenapa wow banyaknya? Kerana satu, duit lebih. Okey, 18 juta. 18 juta. Okay. Nombor duanya kerana kategori yang kami tawarkan lebih 15 kategori. Di sini saya ingin kongsikan kategori. Kita ada kategori bulanan, kita ada kategori untuk setiap negeri. Setiap negeri kita ada kategori. Kita ada kategori jom pindah gaji, Kita ada kategori jutawan yang seperti saya cakap tadi, kita ada 4 orang jutawan akan diberikan pada setiap tahun. Kategori penyimpan baru, untuk pelanggan-pelanggan baru yang datang kepada Bank Islam. Untuk customer atau pelanggan yang melebihi 50 tahun ke atas, kita ada kategori 50 for 50. 50 for 50. 50 for 50. Khas untuk 50 tahun ke atas. Kita tak lupakan juga untuk adik-adik kita. Kita ada kategori bawah 23 tahun. Okey. Mungkin tengah semua belajar sekarang ni. Betul. Kalau boleh kita mulakan simpanan ini seawal yang mungkin lah. Kita ada kategori untuk grade 1 between 23 tahun hingga 31 tahun. Also kita ada kategori untuk yang continue to support Bank Islam. Kita ada 2 kategori kesetiaan. Kesetiaan pertama untuk yang telah bersama dengan Bank Islam selama 3 hingga 5 tahun, dan untuk yang lebih daripada 5 tahun. So pelbagai kategori, hadiah-hadiah dia banyak, Irfan. Ini termasuklah kereta BMW, kita ada kereta Tesla. Kita ada juga kategori bonus di mana kita memberi bukan saja duit, motosikal Harley Davidson. So kalau saya nak bacakan ni memang banyak. Memang banyak. Wow, banyaknya. Wow, banyaknya. Itu pasal dia punya kempen nama dia wow banyak je. Baik. Jadi saya sekarang ni sebagai seorang pekerja kan. Boleh tak saya gunakan akaun Al-Wafa ni sebagai akaun gaji saya? Sudah tentu boleh. Walaupun akaun ini akaun pelaburan, tapi dia juga dari segi featuresnya dia akaun transaksi atau akaun operasi, macam akaun gaji Maksudnya Irfan kalau buka akaun dengan Bank Islam boleh menggunakan kad debit, boleh mengeluarkan atau memasukkan duit, boleh juga menggunakan mobile banking ataupun internet banking. So seperti yang saya cakap tadi, dia sama dengan akaun transaksi yang lain. Tapi apa yang bagusnya akaun gaji Al-Wafa ni, kerana kami juga ada kategori untuk, seperti yang saya cakap tadi, untuk khas untuk akaun gaji, di mana dalam kategori ini kami memberi hadiah. Yang pertama, hadiah pertama adalah RM50,000. Jadi orang yang masuk akaun gaji ini bukan sekadar saja mendapat kategori akaun gaji, dia boleh juga memasuki mana-mana kategori yang lain. Selain daripada itu, untuk akaun gaji ini kami menawarkan secara percuma takaful kemalangan diri berkelompok. Ini customer boleh memilih lah. Dia ada tiga benda. Satu tadi takaful, nombor 2 pengecualian cukai MAPS, atau nombor 3 kita akan gandakan dia punya unit kelayakan sebanyak 3 kali ganda. Okey, jadi selain daripada kelebihan yang dinyatakan oleh Tuan Mizan tadi, apakah antara keistimewaan lain sekiranya mereka mempunyai akaun Al-Wafa ini? Okey, so akaun Al-Wafa ni akaun pelaburan. Kita kalau boleh kita nak customer kita atau pelanggan kita menyimpan duit. Lagi banyak kita simpan duit, lagi banyak peluang menang. Oleh itu kempen Al-Wafa yang baru ini, kami introduce apa yang dipanggil menggandakan unit kelayakan. Jadi dia ada 3 kategori. 10,000 hingga 50,000 average balance ataupun balance purata, kami akan gandakan 5 kali ganda. 50,000 hingga 100,000 kami akan gandakan 7 kali ganda. 100,000 ke atas kami akan ganda 10 kali ganda. Maknanya jika Irfan menyimpan RM100,000, RM100,000, unit kelayakan normal akan dapat 1,000 unit. Tapi disebabkan kempen yang baru ini, kami akan gandakan 10 kali ganda. Irfan akan mendapat 10,000 unit bersamaan. Seolah-olah lah Irfan menyimpan RM1 juta. Itu istimewanya kempen baru ni. Lagi banyak kita simpan, lagi banyak peluang. Itu pasal kempen tu tadi macam saya cakap, wow banyaknya. Okey, jadi bagaimana untuk orang ramai di luar sana sama-sama membuka akaun Al-Wafa dan mendapatkan cabutan-cabutan yang menarik seperti yang Tuan cakapkan tadi? Mudah saja, buka akaun Al-Wafa.
Buka akaun Alpha di mana boleh buka di mana-mana cawangan kami seluruh Malaysia ataupun di atas talian. Ya, boleh buka akaun di atas talian. Kalau ada masalah apa boleh contact any of our customer services dekat our contact center. Apa yang saya nak nasihatkan di sini, minimum untuk membuka akaun Alpha adalah sebanyak RM50. Ya, tapi untuk mendapat satu unit kelakar ada bersamaan RM100. Kalau boleh saya nak memberi nasihat, seperti mana saya kata tadi, lebih banyak menyimpan, lebih banyak peluang. So kalau boleh kita menyimpan minimum RM1,000 ya, untuk mendapat penggandaan menyimpan melebihi RM10,000. Okey, mungkin lagi sekali boleh kongsikan antara hadiah-hadiah yang kita tawarkan kepada penonton Sahabat Malaysia untuk Al-Wafa ini. Okey, hadiah kita ada RM1 juta. Kita ada 1 juta. Kita ada jongkong emas, saya terlupa bercakap tadi. Jongkong emas ada juga. 1 kilo jongkong emas. Ya, kita ada pelbagai kereta. Kita ada BMW, Honda, Tesla, ya. Kita ada juga 2 motor Harley Davidson dan pelbagai-bagai hadiah lagi. Ya, kalau saya sebutkan sini, masa kita memang tak cukup lah, Irfan. Saya tengok poster itu macam wow, banyaknya. Memang banyaknya. Itu yang kita tawarkan untuk akaun Al-Wafa. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Mizan Masram, Ketua Pegawai Perniagaan Runcit Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad atas perkongsian untuk menjadi jutawan dengan Bank Islam. Jadi sama-samalah kita buka akaun dengan Bank Islam. Yang paling penting kita buka akaun Al-Wafa. Betul. Banyak-banyak kita simpan, lagi banyak peluang untuk kita menang. Betul. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Tuan Mizan. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ke cerita Pagi Sarawak bersama dengan rakan pelapor kita, Buma Weyini yang telah pun di sana. Silakan. Terima kasih Irfan di studio Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik, segmen cerita Pagi Sarawak pada kali ini saya ingin membawa anda untuk mengetahui perkembangan persiapan Anugerah Carta Lagu Bidayah ACLB yang dikelolakan oleh Seksyen Radio RTM Sarawak pada hari Jumaat ini. Dan untuk pengetahuan anda, saya sekarang sedang berada di parkir kereta RTM Kuching. Untuk mengetahui perkembangan dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan tetamu saya pada pagi ini iaitu Encik George Martin Howell, iaitu selaku penerbit ACLB. Apa khabar tuan? Selamat pagi. Apa khabar? Ya, khabar baik. Okey tuan, apakah visi ACLB pada tahun ini? Okey, jadi visi ACLB memang daripada mulanya adalah untuk memartabatkan lagu-lagu Bidayuh sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab kita bukan saja kita nak lagu Bidayuh ini didengari oleh pendengar-pendengar Bidayuh, tetapi juga untuk pendengar-pendengar yang bukan Bidayuh. Dan kita haraplah lagu kita akan boleh pergi lebih jauh lagi. Okey, apakah konsep yang diketengahkan pada tahun ini tuan? Konsep ACLB edisi ke-9 pada tahun ini, kita menggunakan konsep pertandingan lagu-lagu. Dan lagu maksudnya pemenang pada malam tersebut adalah komposer dan penulis lirik. Sebab itu untuk penyampaian lagu pada malam tersebut, dia tidak mengutamakan kepada penyanyi original ataupun penyanyi asal. Mereka boleh menukar penyanyi sekira penyanyi yang asal tu mungkin tidak dapat beraksi pada malam tersebut. Dan konsep lagi yang kami anjurkan adalah pertandingan di mana kita ingin melihat lagu yang terbaik antara lagu-lagu Bidayuh yang lain. Okey, bagaimana persiapan setakat ini tuan? Okey, setakat semalam kita telah membuat raptai bersama artis-artis di pentas ini bersama dengan kombo RTM di Aspirasi. Jadi untuk pengetahuan dan makluman semua, untuk tahun ini kita ada 10 finalis yang akan berentap untuk merebut gelaran juara antara juara lagu-lagu Bidayuh untuk tahun 2022. Jadi kita ada 7 finalis solo dan 3 finalis berkumpulan. Dan untuk pengetahuan semua, program ACLB ini akan diadakan pada Jumaat ini 27 Oktober jam 6 petang.
dan program tersebut akan dimulakan dengan red carpet. Ini adalah pertama kali ACLB membuat segmen red carpet untuk program ACLB. Okey, harapan dan kata-kata terakhir Tuan mengenai ACLB dan kepada penonton-penonton ataupun peminat-peminat ACLB lagu-lagu bidaya. Okey, sebelum saya bercakap mengenai harapan saya pada hari ini, saya ingin memberitahu bahawa untuk program ACLB tahun ini untuk edisi ke-9, kita ada penang utama Yang Berhormat Dato' Seri Richard Riot, Ahli Parlimen P199 Serian, dan penang bersama Dato' Willy Mongin. Okey, dan harapan saya harap program ini berjalan dengan lancar dan akan menarik perhatian bakat-bakat lain untuk turut menghantar lagu ke RTM Kuching. Okey, untuk pemasukan adalah percuma. Dan saya difahamkan ada jualan-jualan yang akan disediakan semasa ACLB, ya Tuan? Ya, ada. Kita akan ada gerai makanan dan food truck. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan daripada parkir kereta RTM Kuching. Kita kembali kepada rakan-rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Buma. Kita nak berkongsi pada anda seterusnya pada pagi ini berkenaan dengan tilam organik. Saya perkenalkan dua tetamu di studio kami bawakan, iaitu Nur Azin Hashim, Pengarah Urusan, dan juga Umi Syairah Ahmad Ridwan, Pegawai Pemasaran. Umi, selamat pagi. Azin, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Umi kongsikan sikit berkenaan dengan tilam organik ini. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Syuhada. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan latar belakang syarikat kami, iaitu Organic Mattress. Organic Mattress telah berada dalam pasaran selama lebih 27 nak menghampiri ke 28 tahun, alhamdulillah, dan ramai sangat pelanggan yang sangat berpuas hati dengan produk kami dan setia membeli setiap keluaran terbaru produk kami. Kami adalah satu-satunya syarikat pengeluar tilam herba organik di Malaysia, alhamdulillah. Dan izinkan saya memperkenalkan seterusnya visi syarikat kami, iaitu kami ingin memperkenalkan tilam herba kepada generasi yang akan datang kerana kami yakin dengan kualiti produk yang kami keluarkan. Justru itu, kami ingin membuka lebih banyak cawangan di sekitar Malaysia, contohnya di Sarawak, Sabah, Johor dan sebagainya, supaya lebih ramai pelanggan dapat merasai sendiri kualiti produk terbaik kami. Sekaligus, ia dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia kita kali ini. Dan alhamdulillah, setakat ini kami telah mempunyai 3 cawangan yang terletak di Kemunting Perak, Jitra dan Alustar Kedah. Jadi, jom kita ramai-ramai rasai sendiri pengalaman serta produk berkualiti kami. Dan seterusnya, saya kongsikan misi syarikat kami, iaitu mempelbagaikan kajian serta inovasi berkenaan produk. Sebab kita tahu dan sedar bahawa keperluan pengguna adalah berbeza-beza. Jadi, kami mempelbagaikan produk kami dan sesuai mengikut setiap peringkat umur. Selain itu, kami juga menggunakan pelbagai mesin berkualiti dan ia mampu menghasilkan tilam-tilam yang dengan kualiti yang terbaik sahaja. Jadi penonton di rumah tak perlu risau kerana tentang kualiti produk, kerana kami menghasilkan produk yang berkualiti sahaja. Selain itu, berkenaan dengan harga. Harga kami adalah mampu milik dan sesuai dimiliki oleh setiap golongan. Jadi hasrat utama kami adalah untuk semua rakyat Malaysia dapat tidur yang berkualiti dan sangat selesa selepas ini. Okey, baik. Jadi kita nak tahu produk yang ditawarkan kat sini. Ada keratan tilam yang dibawa. Jadi Azin, kalau boleh kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan tilam-tilam ini. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita hadir lagi di studio untuk ceritakan dan kongsikan dengan semua apa yang bestnya mengenai tilam organik ni, Syahida. Jadi orang kata tilam
orang kata tilam yang baik dapat menjanjikan kualiti tidur yang sempurna. Tapi nak mencari tilam yang sesuai dengan cita rasa kita tu kadang agak sukar. Jadi di Organic Mattress kini kita dah beli beberapa mesin yang berteknologi tinggi untuk menghasilkan pelbagai jenis tilam yang dapat memenuhi cita rasa pelanggan. Okey, contohnya dari segi kepadatannya, keselesaannya, manfaat. Apa masalah kita tentang tilam? Biasanya tilam akan cepat melengkung, tilam terlalu keras, tilam rasa spring, tilam panas dan buatkan kita rasa sakit belakang dan pinggang ketika bangun. Jadi di Organic Mattress, kami nak bantu anda untuk selesaikan semua masalah anda tentang tilam. Okey, jadi kita ada pelbagai pilihan saiz, pelbagai jenis dan juga pelbagai ketebalan. Kalau dari segi harga, apa yang saya boleh janjikan, anda tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang kerana harga adalah dalam rate yang harga mampu milik untuk semua dan kami juga menawarkan servis penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Jadi sebut saja di mana anda berada, kita akan hantar tilam kita sehingga ke depan pintu rumah anda dan tibanya barang di rumah barulah pelanggan kita buat bayaran. Okey. Ada beberapa jenis tilam kat sini. Kita mulakan dengan hujung sana. Apa beza setiap tilam ni? Okey, setiap tilam bezanya dari segi material. Kita ada pelbagai jenis tilam dan semestinya pelanggan akan tanya yang mana satu terbaik untuk mereka. Okey. Jadi semuanya yang terbaik. Cuma kita akan tengok dari segi kesesuaian berdasarkan berat badan, berdasarkan umur dan juga berdasarkan sama ada pelanggan kita ni ada masalah sakit belakang ataupun tidak. Dan kita akan rekomenkan yang paling tepat. Macam di hujung ni, kita gunakan rumusan sabut kelapa bersama memory foam. Dia dua dalam satu, ketahanan dan keselesaan. Okey, dan kita juga ada tilam daripada tambahan latex. Ini untuk penggunaan jangka hayat yang lebih lama. Okey, dan kita juga ada compress foam. Tilam compress foam ni boleh kata tilam yang menjadi pilihan ramai juga untuk pelanggan kita. Kerana tilam-tilam kita ni kebanyakannya tidak menggunakan spring. Okey. Jadi siapa yang ada masalah tentang spring, jadi boleh memilih untuk menggunakan antara salah satu tilam ni lah. Okey, tilam compress foam kita diperbuat daripada foam yang dipadatkan. Jadi dia boleh menahan berat sehingga 190 kg. Walaupun dia tak gunakan spring kan, sebab ada yang tanya, bila tak guna spring, apakah bahan yang digunakan untuk support? Adakah nanti bila tidur dia akan tenggelam dan sebagainya? Tidak. Sebab dia boleh menahan berat sampai 190 kg. Kalau anda lihat di skrin sekarang, kita tengok bila salah seorang staf kita duduk pun dia tak tenggelam. Dia tak melendut mengikut berat badan. Jadi yang itulah untuk sistem sokongan sebenarnya. Jadi bila kita baring, dia pada inci pertama dan kedua tu kita akan rasa lembut-lembut sedikit. Pada inci ketiga tu dia akan stopkan dekat situ untuk tolak bahagian belakang badan kita ke atas. Bila kita bekerja, kita rasa penat, kita rasa sakit, kita rasa lenguh. Jadi bila ada bahan untuk tolak badan kita ke atas, kita rasa sedikit lega dan kita boleh dapatkan tidur yang lebih kualiti. Dari segi harga tu, jom saya nak share dengan anda semua berapa harga. Okey, untuk seunit tilam ketebalan 8 inci bagi compress foam, tilam tanpa spring. Okey, harga pasaran 1,800 untuk seunit. Kita ada 5 inci, 6 inci, 8 dan juga 10. Untuk 8 inci harganya 1,800. Tapi untuk hari ini special untuk anda, kita nak bagi diskaun sebanyak RM500. Jadi harga yang tinggal hanyalah RM1,300. Okey, daripada tu nanti dulu sebab ada yang tanya, tak ada ke kurang sikit lagi Lin. Okey, daripada RM1,300 anda boleh tolak sebarang jenis tilam lama. Tak kiralah apa jenis, apa jenama, apa saiz pun tak apa, tak ada masalah. Tolak tilam lama dan kita akan bagi diskaun sebanyak RM300 lagi. Bukan RM10, bukan RM20, RM300. Jadi yang perlu kita bayar untuk queen size ketebalan 8 inci hanyalah pada harga RM1,000 sahaja. Penghantaran percuma, tempah tanpa deposit
dah sampai baru bayar dan boleh anda gunakan sehingga 10 tahun. Dia boleh digunakan untuk seisi keluarga, nak guna berapa lama pun boleh. Tilam ni salah satu dalam kategori tilam yang tahan lasak dan sangat kita rekomenkanlah pada anda yang ada masalah seperti ketidakselesaan pada bahagian belakang sebab dia dapat support dengan selesa daripada tengkuk, belakang pinggang, pinggul peha dan kaki. Jadi tak perlu belanja lebih untuk dapatkan satu tilam yang selesa dan boleh guna dalam masa yang lama. Kalau nak tebal sikit boleh tambah 200, 1,200 untuk 10 inci dan kita juga ada saiz-saiz lain seperti king size, queen size, bujang dengan harga yang berbeza. Dan kita ada pelbagai pilihan yang lain. Apa pun boleh telefon ataupun WhatsApp kita di 013-584-0288 untuk mendapatkan info lanjutlah. Okey, baik. Itu terima kasih pada anda. Di skrin sekarang ini, compressed foam. Kalau trade-in dapat murah sikit lah ya. Betul. Jadi tilam lama tu janganlah buang. Trade-in boleh boleh lakukan untuk recycle ke apa dan sebagainya dan dapat harga yang murah selagi. Sekali kalau Puan boleh kongsikan di mana mereka boleh dapatkan tilam-tilam ini? Okey, jadi anda boleh WhatsApp ataupun call kami di 013-584-0288 ataupun yang mana nak kunjungi bilik pameran kami boleh ke Jitra, Alostar dan Kemunting Taiping Perak. Jadi boleh hubungilah untuk dapatkan penerangan dan untuk kita berbincang tilam yang mana lebih sesuai untuk diri anda sebenarnya. Terima kasih Puan Azri, terima kasih Puan Sawita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan tilam organik. Anda boleh ikuti siaran kami untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh ke YouTube Berita RTM. Okey, kita sebenarnya sudah pun sampai di penghujung rancangan kita nak melaburkan tirai siaran Selamat Pagi Malaysia hari ini. Sekali lagi saya bersama dengan Irfan hari ini ingin mengajak anda semua untuk ramai-ramai. Kita nak ke mana petang nanti? Ke Stadium Azkarin pada malam ini bermula jam 7.30, tapi anda boleh sama-sama sampai pada pukul 6 petang dan pelbagai aktiviti yang kita bawakan, contohnya kata persembahan artis juga, akan ada bacaan doa kunut nazilah dan sebagainya. Jadi kita sama-samalah memeriahkan dan ini sebagai tanda solidariti kita. Kerana apa Syuhaida? Kerana from the river to the sea, Palestine will be free. Yes, insya-Allah. Jadi sambil kita tunjukkan solidariti kita sama-sama memeriahkan Aziata Arena yang akan bermula pada jam 6 petang ini dengan solat maghrib berjemaah di Aziata Arena. Sekian daripada kami, saya Syuhaida Arifin. Saya Irfan Syuhaida dan jangan lupa untuk bersama dengan rakan kami Raja Raja Arif untuk langsung dari Parlimen Selepas ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Semua janji terbina, seakan sudah tiada.